Assalamualaikum. Selamat malam. Siapa bersama dengan Kak Tin malam ni? Dah lama Kak Tin tak live kan? Ingat lagi tak muka Kak Tin ni? Dah lama Kak Tin tak live. So malam ni Kak Tin nak buat live sharing session dengan you all. So ya, kita alhamdulillah kan, tadi Perdana Menteri kita buat announcement yang Kak Tin rasa agak menggembirakan semua orang, kan? So malam ni Kak Tin just nak live santai je dengan you all semua. Hai yang baru masuk, kan, yang baru masuk ni. Hai Kin. Kak Tin live 2 tempat hari ni. Satu dalam grup Akademi Jemaah Mamasab Warrior. Satu lagi dekat FB personal Kak Tin. Okay, so hai Daya. Okay, so sementara kita nak tunggu kawan-kawan lain masuk, boleh announce kat you all punya group coaching, cakap Kak Tin dah live, jom join live malam ni kan. Sebab malam ni topik kita sangat menarik, yang mana Kak Tin nak jual diri. Kak Tin nak jual diri ni. Tak adalah, Kak Tin nak share, nak kongsi dengan korang. Sebab Kak Tin rasa ramai bulan 4 dan bulan 5 terlampau ramai Mamasab Warrior yang baru join kita. Kan, Kak Tin rasa belum terlambat lagi kot. Kak Tin nak ucap selamat datang. Selamat datang semua yang baru join Mamasab Warrior, yang baru daftar menjadi salah seorang daripada Mamasab Warrior. Selamat datang, okay? Welcome to the family. InsyaAllah kita sama-sama dalam platform ni, sama-sama kita cuba rebut peluang apa yang ada, okay? Hai Ain, hai Faiza, hai. Tak ada suara? Tak dengar suara Kak Tin ke? Tak dengar suara Kak Tin ke? Hello? Suara okey tak sayang? Cuba komen sikit. Hai Liana, hai Akilili. Suara Kak Tin okey tak? Kalau tak okey, bagi tahu tak okey. So malam ni topik kita sangat menarik. Kenapa menarik? Sebab Kak Tin nak share true story Kak Tin sendiri. True story Kak Tin sendirilah. Okay, mungkin ada yang masih baru tak pernah tengok Kak Tin. Sayalah Kak Tin. Rasa tertipu tak tengok Kak Tin? Ramai gila orang dalam Mamasab Warrior ni. Dia kata kan, dia ingat dia ingat Kak Tin ni macam nenek-nenek, macam makcik-makcik. Macam makcik katanya. Sebab panggil Kak Tin kan. So sebenarnya Kak Tin ni tak adalah kak sangat pun kan. Tapi kenapa Kak Tin? Kak Tin sukalah kan. Kan suka panggil, gelarkan diri Kak Tin ni Kak Tin. Supaya tak adalah perasaan muda selalu kan. Senang nanti dah tua tak adalah rasa macam terkejut. Alamak dah tua. Tak adalah kan. So sementara kita tunggu kawan-kawan lain masuk, boleh share live ni. Mana yang tengah tengok live Kak Tin di Facebook personal Kak Tin, boleh share live ni. Yang dalam grup Akademi boleh WhatsApp grup inform dalam grup coaching korang, dalam grup WhatsApp korang, bagi tahu Kak Tin dah live, masuk live sekarang. Sebab once Kak Tin start je membebel, once Kak Tin start je buat sharing nanti, kalau dah terlepas rugi kan. So dia best kalau tengok daripada awal ni. So Kak Tin nak tanya, sambil-sambil tunggu masuk ni, Kak Tin nak tanya yang baru-baru ni lah, warrior yang baru join Mamasab ni, apa perasaan you all? Apa perasaan you all setelah berjaya mendaftar sebagai salah seorang Mamasab Warrior? Share lah sikit perasaan. Cuba share sikit apa perasaan you all. And then apa yang you all rasa paling best duduk dalam platform Mamasab ni. Yang mana dah join, baru sebulan join, baru 2 bulan daftar kan. Bulan 4, bulan 5 Warrior yang baru masuk ni. Share lah sikit apa perasaan, apa you all rasa paling best dalam platform Mamasab ni. Sebab dalam grup Akademi lebih 20,000 members dalam grup Akademi. Gila tak gila? Ramai. Kak Tin rasa bulan 3 ke bulan 2 last Kak Tin live hari tu, dalam belas ribu je. Hari ni Kak Tin check lebih 20,000 members. So maksudnya ya, Kak Tin tahu tak semua dalam grup Akademi ni dah register sebagai warrior kan. But then still the increasing number is amazing kan. Gitu Kak Tin kau. Cakap orang putih je tiba. Practice. Lepas ni nak jual lens pula. Aduh, Kak Tin kena cabut spek lah lepas ni. Cuba siapa yang baru join Mamasab Warrior ni, mail lah share sikit pengalaman you all kan. Kenapa notification tak naik ni? Hai Diana, hai Sharifah, dah ada. Okay, hai. Okay sangat, suara sedap. Suara sedap. Suara clear sangat. Ya Allah, okay dengan muda lagi. Share pula. Share korang punya experience. Kak Tin nak tahu yang baru-baru join ni. Syok Kak Tin sebab energy tim sendiri pun memang wow sangat. Itu kata Nurin Nur Kamarina. Kan energy kan. Sebab
penting tau, kenapa penting untuk kita untuk kita check kita punya keadaan, check kita punya orang kata diri kita sendiri. Bila kita join satu-satu platform tu kan, kita kena check, adakah aku ni fit dalam platform ni. Fit ni maksudnya kita ni betul-betul belong to the group kan, belong to the community. Macam mana kita nak check kita ni fit ke, kita ni belong ke tak ke, kita ni layak ke tak ke dalam community? Senang je sayang, result. Kalau kita boleh buat result, kalau kita ada pencapaian, maksudnya kita ni fit lah dalam platform tu kan. So share lah sikit. Mana tahu you all punya sharing ni, you all punya komen-komen, pengalaman you all sendiri dalam platform Mamasak ni boleh jadi inspirasi pada orang lain. Kita tak tahu kan, macam Mama jadi inspirasi pada kita kan. Kita sangat ni best sebab group selalu bagi aura-aura yang positif. Gitu kata Iki. Saya baru 3 minggu jadi dropship, rasa shock buat sale. Gitu Vic Velina. Thank you sharing Vic. Kan 3 minggu shock buat sale. Kenapa shock tu? Cuba share sikit. Kenapa shock? Dia mesti ada sebab kenapa shock tu. Betul tak? Cuba kongsikan. Sementara kita tunggu crowd masuk lagi, sementara kita tunggu kawan-kawan yang lain masuk live kita malam ni, cuba buat sharing sikit. Dekat komen tu boleh komen kenapa you all rasa best daftar sebagai warrior, kenapa you all rasa best masuk dalam platform Mamasak ni. Best sebab team sporting hari-hari boleh sharing gitu. Wan Musmizawati. Semua leader-leader hebat-hebat dalam sale dan build network. Alhamdulillah. Hai Naim, hai Nabila yang baru masuk. Hai Liana. Okay, kita tengok kat sini pula. Hai Umu, hai Mimi, hai Syawal, hai Misa. Abah saya tengok saya punya live. Abah Katin tengok. Hai Abah. Abah tukar gambar dengan cucu-cucu dia. Allah, bapak saya tengok live saya lah. Kena behave ni, bapak tengok. Hai Syahmi, hai Nisa. Kan? Okay. So, Katin punya topik malam ni, Katin nak share macam mana okay, seperti yang kat caption Katin kat atas tu, Alhamdulillah, tim Mamasak Katin bulan 5, bulan 1 sampai bulan 5, tim Mamasak Katin berjaya buat jualan sebanyak Alhamdulillah 2 juta. Okay, Alhamdulillah 2 juta jualan. So, ramai orang, especially hari ni kita dalam grup agak kontroversi sikit. Ramai orang dia rasa macam, gila apa jual kek 2 juta kan? Gila apa jual kek boleh buat sale sampai 2 juta dalam masa 5 bulan. Berapa besar dapur dia? Tadi soalan Kak Tin dapat daripada salah seorang kawan Kak Tin. Berapa biji kek tu? 2 juta tu berapa biji kek? 2 juta tu berapa biji kek? Dia tanya. Dia tanya 2 juta tu berapa biji kek? Allahuakbar kan. Dia mungkin agaknya, yelah, bak kata Mama kan, dalam Mamasak Warrior ni, dalam platform Mamasak ni, kita ni pula jadi alien. Sebab kita ni pula dipandang pelik oleh orang ramai. Kenapa dipandang pelik? Sebab buat 2 juta dalam masa 5 bulan dengan konon-konon jual kek tu, mustahil bagi orang ramai di luar sana. So, kita pula lah dianggap alien kan, kita pula dianggap pelik kan. Tapi sebenarnya, bila kita fikir-fikir kan, bila kita ni dah duduk dalam platform ni, kita tak rasa pelik pun. Sebab kita yang buat kerja tu. Kita tahu rutin kita. Kita tahu apa yang hari-hari kita buat, apa yang hari-hari tim kita buat. Dan apa yang kita dapat, apa yang kita jual, semua tu kita nampak. Memang kita nampak, kita yang menghandle benda tu kan. So, bagi kita, bila kita dalam platform ni, kita tak rasa pelik pun. Cuma orang luar lah kan. Tak salah mereka. Bukan salah mereka. Orang luar tak salah. Salah kita. Kenapa kita salah? Sebab kita kurang mendidik mereka. Kan. So, tanggungjawab warrior-warrior semua, didiklah orang-orang luar di sana tu. Tak mustahil pun untuk buat 2 juta sale dalam masa 5 bulan dengan cara yang betul. Katin tekankan dekat sini, cara yang betul. So, malam ni Katin nak share dengan you all. Apa cara tim Katin buat? Apa yang tim Mamasak Katin ni buat sampai boleh buat figure 2 juta dalam masa 5 bulan tu? So, malam ni memang Katin nak kantoi bodoh je lah dengan korang semua kan. Memang Katin nak bocorkan je rahsia. Tapi sebelum Katin bocorkan rahsia tu, jemput kawan-kawan lain dalam you all punya group support, join live malam ni. Sebab Katin rasa penting untuk you all tahu. Sebab apa yang Katin nak sampaikan malam ni,
konten-konten yang Kak Tin nak sampaikan malam ni, Kak Tin dah jot down. Tak pernah Kak Tin live buat nota tau. Kak Tin live, Kak Tin buat nota dulu malam ni. Punyalah special untuk korang sebab Kak Tin 2 juta punya tips ni. Serius, Kak Tin nak share 2 juta punya rahsia. Mestilah kena tulis kan, 2 juta punya rahsia kan. So special malam ni. So please ajak kawan-kawan yang lain tengok live malam ni supaya ramai dapat manfaat. Okay, saya baru 1 week. Best lah, Alhamdulillah ada sale. 2 primadona, kek pun ada, Alhamdulillah, syukur. Hai Mia Kasuma, thank you sharing. Seminggu join dah boleh ada buat sale Orang kadang-kadang kan buka kedai seminggu, customer nak masuk kedai pun belum tentu kan. Betul tak? Kalau kita meniaga tepi jalan jual air ke kan, jual pisang ke kan, kadang-kadang nak dalam 2-3 hari pertama meniaga nak dapat seorang customer pun susah kan. Mia Kasuma modal tak keluar modal tak keluar, production tak pegang, boleh buat sale. Alhamdulillah, tahniah Mia. Best sebab dapat tolong orang and dapat team yang support each other. Tahniah Akila kan, leader pun hebat juga, betul. Vic Velina bulan 6 dah buat sale 900 plus. Alhamdulillah 900 plus. Bulan 6, bukan 6 bulan, bulan 6 maksudnya bulan ni lah. Bulan ni baru berapa hari berniaga Kita baru 7 hari baru 7 hari. Tapi kedai baru buka berapa? Masak buka baru 4 hari 5 hari kan. Tahniah Vic. Okay, sempat nak kira 2 juta berapa biji kek. Betul, dia tak tahu nak dapatkan kek. Betul, tak mustahil kan. Betul-betul kan sayang kan. Alright. Okay, customer still repeat order, Alhamdulillah kan. Hai Kak Tin, paling best platform free. Gitu, platform free memang betul. Alhamdulillah, thank you Putra. Hai Syed. Okay, selamat Hari Raya. Aduh wish raya. Okay, hai Din. Alright, so terima kasih nak serah ilmu, insyaAllah. Hai. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Jom kita mulakan sharing kita malam ni. So get ready pen, get ready buku. Okay, Kak Tin nak bocor rahsia 2 juta ni. Rahsia 2 juta, betul. Rahsia 2 juta. Tak main-main ni, Kak Tin garang ni. Ambil mood, ambil feel kan. Nak ambil feel, nak sharing dengan korang ni. Sekejap nak ambil air. Kan. Nak start orang kata apa? Nak masuk, nak feel nak masuk feel nak masuk. Alright. So bismillahirrahmanirrahim. Mari kita. So dalam memasak okay, yang baru-baru join ni, dalam memasak ni mungkin kata tak tahu background you all macam mana, kata tak tahu pengalaman you all berniaga sebelum ni macam mana. Tapi apa yang pastinya, setiap orang bila dia join satu-satu tempat, bila dia join satu-satu business ataupun satu-satu apa orang kata perniagaan platform, dia join salah satu group ni, dia akan ada satu yang dia nak. Dia tak ada, Kak terasa belum pernah lagi orang join satu-satu group ni sebab sahaja suka-suka. Ada mungkin 1% lah, daripada 100 mungkin 1% yang join sahaja suka-suka. But then the rest of it mesti ada tujuan dia, mesti ada matlamat dia. Contoh macam Kak Tin, kenapa Kak Tin buat masak? Satu, pertama sekali, waktu mula-mula dulu, siapa yang dah pernah kenal Kak Tin, yang tengok Kak Tin, you all tahulah kenapa Kak Tin buat masak. Waktu mula-mula dulu memang Kak Tin join sebab Kak Tin nak jual balik. Tapi bila Kak Tin dah berada dalam grup memasak, bila Kak Tin dah berada dalam platform memasak, Kak Tin melalui proses-proses yang Mama ajar, yang Mama didik kita, yang Mama train kita, Mama share dengan kita non-stop Mama punya sharing. Daripada pelbagai aspek, bukan saja bisnes, kehidupan, perhubungan, okay, cara parenting, cara ajar anak-anak kita sendiri pun Mama banyak gila share. Bila Kak Tin dah melalui proses tu, dan bila Mamasak keluar lagi dengan satu modul yang Kak Tin rasa sangat luar biasa, which is modul untuk Warrior, Mamasak Warrior modul. Siapa yang tak pernah tahu modul Mamasak Warrior, pergi cari leader you all. Kita ada modul kita ada journey ada journey dalam Mamasak Bakery ni, ada journey. Bila Kak Tin dah nampak journey tu, and then Kak Tin nampak jelas apa jalan yang Kak Tin bakal lalu, apa yang Kak Tin bakal dapat, Kak Tin jadi lebih yakin. Dan dari situ Kak Tin
daripada join sekadar nak jual balik, Kak Tin tukar Kak Tin punya destinasi ke depan lagi, which is Kak Tin nak capai yang hujung tu. Yang hujung tu kan. Hujung tu hanya Kak Tin je lah yang tahu, okay. So Kak Tin nak capai tang hujung tu. So Kak Tin percaya semua orang buat sesuatu ada sebab, ada tujuan dia. Okay. Contoh, kalau Kak Tin kata Kak Tin punya team buat 2 juta dalam masa 5 bulan. So 2 juta itu adalah Kak Tin punya matlamat. 2 juta itu adalah Kak Tin punya destinasi, Kak Tin punya tujuan. Okay. So you all pun mesti kena ada satu. So siapa yang tengah tengok live Kak Tin sekarang ni, ambil masa 5 minit, 10 minit, cuba you all fikir apa yang you all nak, apa you all punya ending, apa yang you all nak target bila you bersama dengan Mama Sap ni. Kena ada satu. Tak kisahlah duit ke, gelang emas ke, rumah ke, at least satu. Sebab kenapa penting Sebab bila you ada satu destinasi ni, baru you tahu you nak pilih jalan mana, baru you tahu nak pilih kenderaan apa, baru you tahu nak pilih pakai RON 95 ke, RON 97 ke, baru you tahu minyak hitam nak pakai yang mana, faham tak? So you kena ada satu destinasi, you kena set dulu. Set dulu you punya destinasi, okay? So lepas sudah ada destinasi, jangan fikir boleh ke, jangan fikir benda tu. Set dulu. Benda pertama, set dulu. Destinasi mana you nak pergi. You boleh set you punya, okay, aku target nak stokis bulan ni, aku target nak 35,000 bulan ni, aku target nak 40,000 bulan ni. Set dulu, okay. Lepas set, baru you all betulkan cara fikir. Kalau Kak Tin dengan tim Kak Tin selalu akan sebelum Kak Tin buat sharing yang lebih mendalam, benda pertama yang Kak Tin akan touch adalah otak. Cara you fikir. Sebab Kak Tin faham tau, macam you all ada yang dah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun hidup dengan otak yang pemikiran dia ke arah yang salah. Pemikiran yang salah lah. Okay? Untuk tukar cara fikir yang dah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun tu bukan senang. Bukan senang, tapi tak mustahil. Tak mustahil kalau you practice. Tak mustahil kalau you buat latihan yang berterusan. Okay? So, tadi dah ada destinasi. Kedua adalah cara fikir. Cara fikir kena betul sayang. Apa yang maksud cara fikir ni? Cara fikir ni adalah cara you melihat sesuatu. Cara you menilai sesuatu. Okay? Ada orang kan, ada selalu orang cakap, even dalam tim Kak Tin pun selalu kita orang cakap, jadilah seperti mata lebah yang melihat semuanya manis. Lebah dia tak nampak tahi tau. Mata lebah dia tak nampak tahi, dia nampak manis-manis je. Dia nak nampak madu, dia nak nampak benda yang manis. Okay, jadilah mata lebah. Jangan jadi mata lalat. Mata lalat ni dia nak tengok semua benda busuk. Dia nak cari benda yang busuk je. Dia nak cari benda-benda bangkai. Lalat kan makan bangkai, makan benda-benda busuk kan. Makan benda-benda yang you know, yang tak elok. So jangan jadi mata lalat, jadilah mata lebah. Cara you pandang sesuatu perkara akan menentukan cara you berfikir. Contoh. You tengok pen ni. Cakap apa pen ni? Dia akan ada dua cara penilaian tau. Apalah pen ni, murah, tak ada brand, plastik lembik. Itu mata lalat. Kalau mata lebah, wah hebatlah pen ni, ada 4 color, convenient, ringan, tak berat, nak tulis selesa, ada getah. Tu cara mata lebah. Dia nampak baik je, dia tak nampak buruk pun. Itu cara you lah. Okay, cara tu you kena practice. Bila nampak sesuatu perkara, jangan tengok keburukan dia, tapi tengok kebaikan dia. Sama juga dalam bisnes. Bila you start bisnes, jangan cari keburukan bisnes tu. Jangan cari keburukan platform tu. Cari mana peluang you boleh grab. Apa peluang you boleh dapat. Sayang, nobody is perfect. Tak ada orang yang sempurna dalam dunia ni. Business ke, orang ke, founder ke, leader ke, kita punya supplier ke, runner ke, cashier ke, team kita, bakers kat dapur ke, production team ke, driver ke, tak ada siapa sempurna. Tak ada siapa sempurna. Semua orang ada kelemahan dia masing-masing. Benda tu you kena faham. So, bila you decide nak buat satu-satu perkara, bila you decide nak berniaga, bila you start je keputusan you, aku nak join Mama Sap, cara fikir you, cara pandang you, cara penilaian you kena tukar.
You tak boleh cari kelemahan. You tak boleh cari kelemahan orang. You kena tengok peluang apa you boleh grab. Apa peluang yang you nampak dalam platform ni. Itu yang you kena lihat. Itu yang you kena pandang dulu. Okay? So, you boleh ambil buku you boleh start daripada sekarang, tulis apa peluang yang you nampak dalam memasak ni. Tulis peluang dalam memasak, apa yang you nampak. Tulis, duduk diam-diam tulis you all sendiri. Ini untuk adik-adik baru adik-adik yang baru join memasak ni, benda ni you kena practice. You kena tulis dalam buku you apa yang you nampak, peluang yang you nampak, yang you rasa you boleh grab dalam platform memasak bakery ni. Start tulis. Jangan sekadar termenung fikir macam tu. No, tak jadi. You kena duduk, ambil buku, tulis peluang memasak bakery. Apa peluang yang you nampak. Kenapa kata-kata tulis? Sebab bila you tulis, tangan you bergerak. Dia ada pergerakan. Mata you melihat, otak you berfikir. Takkanlah you tulis mata you tertutup, lepas tu otak you tak nampak kan? Mestilah you akan tulis, you akan tengok, mata you akan nampak, otak you akan start running. So dari situ you akan stimulate you punya sensory and so on lah kan, cerita sains pula kan. So tulis apa peluang yang you nampak dalam memasak ni. Okay, cara fikir tu sangat penting tau. Cara fikir sangat penting. Jangan tengok keburukan, tengok kebaikan. Jangan tengok kelemahan, tapi tengok peluang. Apa peluang you boleh grab. Okay, contoh Kak Tin. Kenapa Kak Tin rasa memasak ni penuh dengan peluang? Sayang, pertama sekali tak payah modal. Kau gila apa bisnes tak payah modal? Bisnes tak payah modal sayang. Bisnes tak payah modal. Kalau korang ni, okay, manusia dia ada dua jenis kan. Ada manusia berduit, ada manusia tak ada duit kan. Manusia yang tak ada duit, benda yang tak payah modal ni, peluang lah untuk dia. Bisnes orang yang berduit ni, yang ada duit ni, orang yang ada duit ni tak payah buat memasak. Orang yang ada duit ni tak boleh buat memasak ke? Kalau tanya Kak Tin, orang yang ada duit ni lagilah dia punya peluang sangat besar dalam memasak. Sebab dia ada duit. Sebab dia ada duit. Dia boleh borong stok banyak-banyak kan. Dia boleh buka hak banyak-banyak kan. So tengok peluang. Okay. So macam yang kata lah, peluang. Kita tak ada buat, tak payah modal, tak payah simpan stok. Okay. And then kita ada training free, coaching free. Lagi yang paling Kak Tin rasa peluang yang paling besar lah. Peluang yang paling besar dalam memasak ni adalah you boleh bina bisnes tanpa risiko kerugian yang tinggi. Tahu tak risiko kerugian? Kata percaya tau, korang semua dalam ni mesti ada pengalaman berniaga kan. Zaman sekarang ni mana ada orang yang tak pernah berniaga. Paling-paling pun berniaga online jadi dropship. Betul tak? Mesti semua orang mesti ada. Zaman sekarang ni kata rasa semua orang ada pengalaman tu. Susah nak jumpa orang yang tak ada pengalaman berniaga online ni. Okay? You apa tahu kan, kalau nak berniaga, benda pertama kena ada produk. Bila nak ada produk, kena ada modal nak keluarkan produk tu. Tapi dalam memasak ni, produk dah ada, modal tak payah pun tak apa. Betul tak? Setuju ke setuju sangat? Setuju kan? Kata pelik lah kenapa komen korang tak naik ni. Okay, feel nak rasa okay. Kejap kata baca komen dulu Destinasi, cara fikir. Okay, betul. Betul, tulis peluang apa yang ada. Okay, baik. Komen ni. Okay, alright. So, again, kata ulang balik pasal modal tadi. Kalau kita nak berniaga, kita kena ada produk. So, produk, kalau nak buat produk, kena keluar modal. Kena keluarkan duit. Dalam memasak, produk dah ready. Modal tak payah pun tak apa. Itu peluang yang paling besar bagi Kak Tin lah. Sebab kita tak akan tanggung kos kerugian. Sayang, dengar ni cakap Kak Tin. You nak berniaga, okay, kita ambil contoh makanan You nak berniaga kek. Hari ni hari pertama you berniaga kek. Hari pertama you buka oven you bakar, you baking you punya kek. Sayang, belum tentu kek you laku. Belum tentu ada orang nak beli. So kalau you dah baking, kalau you dah buat kek you, kalau tak ada orang nak beli, kek tu jadi apa? Lalang masuk perut you kan? So rugi tak ke situ? Risiko kerugian ada kan? Dalam memasak sayang, kalau hari ni you promote, tak ada orang nak beli, kek you tak rugi apa pun. Sebab kek you tak sampai dekat you pun lagi. You tak simpan stok. You promote, kalau customer tiba-tiba cancel order, you tak rugi apa pun. Kek tu bukan dekat tangan you, kek you masih dekat outlet lagi. Setuju ke setuju? So apa risiko kerugiannya di situ? Bagi Kak Tin tak ada risiko kerugian pun. So you tak keluar duit sesin. Itulah yang paling Kak Tin nampak peluang dalam memasak ni, okay? So cara fikir kena betul.
Okay, you punya cara fikir, you punya mindset, cara you menilai sesuatu perkara. Okay, and then kena ada satu falsafah, you kena ada satu prinsip, tak ada yang mustahil. Dalam dunia ni tak ada yang mustahil. Semua benda you yang decide. You nak senang ke, you nak susah ke, you yang decide. You yang buat pilihan. You yang buat pilihan. Faham? Okay, you yang pilih nak susah ke, you nak senang. You yang pilih nak meniaga dengan cara susah ke cara senang. You yang pilih nak meniaga penuh struggle ke, nak meniaga tenang-tenang je. You yang pilih, you yang decide. Okay, and then you kena ada prinsip, tak ada yang mustahil, semua benda boleh jadi. Semua benda boleh buat. You kena ada prinsip tu. Faham ke faham? Faham ke faham? Okay. And then tadi kata-kata pasal destinasi kan, pasal mana you nak pergi, mana tempat end game you nak sampai. Okay. Dan you kena ada matlamat jangka panjang dan jangka pendek. Apa itu jangka panjang, apa itu jangka pendek? Matlamat jangka pendek ni, contoh tu macam tu lah, bulan ni aku nak hit stokis. Tu jangka pendek lah tu. Sebab you fikir untuk bulan ni je. You fikir untuk bulan ni je. Itu matlamat jangka pendek. You dah kena start layout, you dah kena start lay down you punya matlamat jangka panjang. Okay, lepas stokis apa? And then lepas you dah dapat master, contoh you nak hit master, and then dekat master tu apa lagi you nak capai? Apa lagi? Next. You start tulis, start susun apa yang you nak. Tulis dan susun dulu. Jangan fikir macam mana nak dapat ni, boleh ke dapat ni, boleh ke. Jangan ada benda tu. Jangan. Tulis je dulu. Faham ke faham ni? Perlu tahu. Sebab bila kepala otak kita jelas, bila kepala otak kita ni dah tahu apa yang kita nak capai, mana kita nak pergi, otak ni dia akan pergi ke hati. Hati akan pergi ke tindakan, tangan kita, pergerakan kita. So otak kena settle dulu. Kalau otak tak settle, hati kita tak settle, macam mana tangan kita semua nak bergerak? Faham tak? Macam mana pergerakan tu nak ada? So otak kena settle, cara fikir, cara pandang, destinasi, matlamat jangka panjang, matlamat jangka pendek, kena susun, kena lay down. Okay. And then tadi kata-kata tak ada yang mustahil kan? Kena ada satu falsafah tak ada yang mustahil, which is mean you kena tengok in big picture, dalam satu gambar yang besar. Okay, kenapa kata-kata tengok big picture? Okay, bila you dah decide hala tuju you dah decide destinasi you kena fokus pandang arah destinasi you. Contoh ni dah boleh melancong kan, dah boleh holiday, dah boleh holiday dah ni. Okay, you dah decide, okay aku nak pergi Langkawi. Dah 1000 tempahan katanya Langkawi kan. Okay, aku decide aku nak pergi Langkawi. So start daripada hari ni, mata you all, kepala you all dah kena bayangkan Langkawi je. Kena bayang Langkawi je. Kena pandang pantai dia, bayangkan resort dia kan, bayangkan apa lagi Langkawi yang best, coklat dia, pinggan mangkuk dia kan, bayangkan. Okay, you kena lihat destinasi ending you, macam mana nak sampai, jalan mana nak lalu. Jangan fikir, tengok hujung dia. Okay, kenapa penting tengok hujung dia? Kata ambil contoh lagi. Bila you suka, contoh you nak panjat gunung, you nak mendaki gunung. Daripada bawah ni you dah prepare you punya hiking shoes, you punya bag and so on kan. You daki. Bila you tahu you memang target nak pergi puncak, you tahu you target, aku tak peduli, aku nak kena sampai juga puncak. So segala halangan sepanjang perjalanan you tu, you akan tetap redah. Sebab you tahu, aku tak peduli, aku nak puncak juga. Aku nak sampai puncak juga. So segala onak duri ranjau yang you kena lalu sepanjang perjalanan tu, you akan redah je. You tetap akan redah. So samalah dalam bisnes ni. Bila you dah nampak you punya ending you dah tahu, aku tak peduli, aku nak ada saving 1 juta dalam akaun aku. Selagi tak cukup 1 juta, aku tak akan stop, aku tak akan give up. So dalam setiap hari dalam perjalanan you nak capai ke saving 1 juta tu, kalau tiba-tiba hari ni kena reject dengan customer, rana buat hal, kek rosak, rana buat hal, kek hancur, kek cair,
Tapi tetap juga you tahu, you tetap juga nak tengok 1 juta dalam akaun you. Dia nak rosak ke, dia nak hancur ke hari ni, tak apalah, nak buat macam mana. Esok kita buat lebih baik lagi, buat lebih baik lagi. So tengok big picture. Tengok mana you nak sampai tu. Tengok dari sudut pandang yang luas. Faham tak? Faham ke faham ni? Ni semua ni cara fikir tau. Cara fikir, cara you lihat sesuatu perkara. Jangan fokus the small thing. Alah, stres hari ni. Siapa dalam grup kat team kan? Stres hari ni sebab apa? Customer reject last minute. Sebab customer reject last minute. Stresnya hari ni dah promote customer reject last minute. Terus jadi down. Terus motivasi down, so on. Come on sayang, come on. Whenever macam tu, you terus snap you punya kepala otak. Tengok, aku nak down dah. Faham, aku nak 1 juta dalam akaun aku. Tak ada, tak apa. Kau reject hari ni, tak apa. Aku tak peduli, aku nak 1 juta. Esok aku buat lagi. Esok aku buat lebih baik lagi. Dia macam tu tau. Tengok big picture and then tengok destinasi mana you nak pergi. Ini baru ke otak ni sayang. Ni baru ke otak ni. Kak Tin punya point ni baru point yang ketiga. Panjang lagi nak pergi ni. Okay? You all okay ke tak okay ni? Siapa bersama Kak Tin? Alright. Okay. Sangat tipi betul. Okay, matlamat jaga panjang. Faham? Okay. Alright, faham. Okay. Kat sini. Setuju. Alright. So, tadi kita dah sampai big picture. Right? So, settle kepala otak Make sure bila okay, ini tips untuk leader-leader. Siapa yang tengah tengok ni, you all level agent, level stokis yang dah ada dropship bawah you all. Bila anak-anak you all mengadu biasa kan kita leader ni, ya Allah, tempat luah perasaan kan. Mak stres mak hari ni, runner cancel job last minute, item tak pick up lagi, outlet nak cancel kan, outlet nak apa, nak cancelkan ID. So kita sebagai leader apa kita buat? Explain balik dekat anak, educate dekat anak kita, sayang, benda ni normal, okay. Apa yang you lalui ni adalah proses yang untuk you jadi lebih matang. You kena tengok mana you nak pergi, apa destinasi you nak sampai. So, layan je ujian hari ni. Syukur je pengalaman Allah bagi hari ni. Kita layan je. Esok kita buat lebih baik. Kita cuba carikan penyelesaian. So, leader, you kena ada skill ni sayang. Shopee. Shopee kat atas. Leader, you kena ada skill ni tau. Okay, leader pun kena faham dulu. Leader, whenever anak-anak you mengadu dekat you, mak stress lah, gini, you kena educate anak you. Sayang, tengok apa you nak capai. Tengok target you, mana you nak pergi. Tengok situ. Ujian tu biasa. Setiap hari kita diuji. Memang itulah dia. Ni bukan ayat nak penyejuk hati ke apa. Tak, ni kenyataan. Ini memang kenyataan. So, leader, ini tips educate anak-anak. Tengok big picture. Tengok destinasi mana kita nak pergi. Okay? Alright. So, settle otak. Tadi, okay. Make sure jot down tau apa kata cakap tadi. Kata recap balik cara fikir, cara menilai sesuatu perkara, cara pandangan. Okay, and then tak ada yang mustahil. Prinsip tak ada yang mustahil. Alright, faham. And then you kena tahu matlamat jangka masa panjang, matlamat jangka masa pendek. Alright, okay. So, kedua, settle dekat otak. Kata-kata apa tadi? Hati kan? Hati. Okay, dalam bisnes sayang, dalam bisnes ke, dalam hidup ke, hati kena bersih. Hati kena bersih tau. Hati kena bersih ni maksud dia apa? Orang berniaga ni dia punya level dia tu lain sikit tau. Level dia tu lain sikit. Hati you tu kena betul-betul bersih. Kenapa kita kata bersih? Sebab bila hati you bersih ni, you tak ada hasad dengki, you tak ada jealous dengan orang. Cemburu tu biasa, tapi jangan sampai dengki. Cemburu tu biasa lah. Cemburu, jealous tengok dia punya sale gempak gila. Jealous tu biasa, tapi jangan sampai dengki. Jangan sampai jadi dengki. Tahu tak dengki ni apa? Dengki ni dia satu perasaan yang tak best dalam hati kita. Cemburu tu normal. Dengki ni dia macam ada beradik busuk hati. Faham? Dia macam ada beradik busuk hati. So jangan ada dengki. Dengki tak nak ada. Sebab apa Sebab bila hati kita bersih, kita tak dengki dengan orang, okay? Kita penuh dengan kasih sayang hati kita, kita akan tenang tau. Kita akan tenang. Bila tenang ni, tu yang kata-kata, bila hati kita tenang, apa je ujian yang datang, kita macam, alah, tak apa. Nak macam mana? Kan? Kita akan jadi macam tu. Bila hati kita tenang, tak apa, nak buat macam mana, tak apa. Allah balas lah nanti. Kan? So, kena bersih, kena tenang, okay? Kasih sayang, okay? Kena ada kasih sayang lah. Hati kita
Okay, sebab kena ingat, bisnes, hidup sama tak ada beza sebab kita berurusan dengan manusia. Bila kita berniaga, siapa customer kita? Manusia kan? Takkan kau jual produk kat alien. Bila kita berbisnes, siapa staff kita? Manusia. Siapa customer kita? Manusia. Siapa runner kita? Manusia. Semuanya manusia. Kita berurusan dengan manusia hari-hari. Kata tak tahulah korang berurusan dengan orang lain pula. Kan? Manusia. Manusia ni dia memang nak kasih sayang. Dia suka dihormati, dia suka disanjungi. Manusia tak ada siapa yang suka dimarahi, yang tak suka dicaci maki, tak ada siapa suka benda tu. So hati kena bersih, kena tenang, kena penuh kasih sayang. Alright? Biasalah kalau customer kekuat, customer banyak komplain, customer fussy, benda tu biasa sayang. Benda tu biasa. Tenang. Customer macam tu selalunya dia kurang kasih sayang. Bagilah dia kasih sayang. Bagilah dia kasih sayang, okay? And then belajar berdamai. Ni bab hati belajar berdamai. Apa maksud berdamai ni? Berdamai ni kata tahu, Kak Tin pun dulu ambil masa tau. Kak Tin bukan terus-terus masuk memasak, terus jadi positif, orang kecam, orang maki, orang game, orang anak DS game, anak agent game pun boleh tenang-tenang. Dulu Kak Tin tak. Kak Tin ambil masa belajar benda tu. Kak Tin ambil masa. Tapi benda tu bagi Kak Tin, sebab Kak Tin dah melalui proses tu. Dulu Kak Tin ambil masa yang sangat lama untuk Kak Tin sampai sekarang ni. Dulu Kak Tin ambil masa sangat lama. Kak Tin rasa kalau Kak Tin share dengan korang ni, mungkin korang tak adalah selama Kak Tin untuk belajar benda ni, untuk melalui proses ni, okay? You all kena belajar berdamai. Berdamai dengan siapa? Berdamai dengan runner, especially runner. Berdamai dengan kita punya supplier macam masak. Kita kena berdamai dengan kita punya outlet manager, dengan staff-staff outlet. Walaupun kadang-kadang biasalah, kadang-kadang OM kan, kadang-kadang staff-staff dekat kaunter kat outlet tu diorang dah penat, letih, kita pula dah tunggu lama kan. Lepas tu kadang-kadang tertinggi suara. Benda tu biasa sayang. Benda tu biasa. So belajar berdamai. Pilih untuk berdamai. Jangan pilih untuk bergaduh. Jangan pilih untuk mengeruhkan keadaan. Tak payah. Buang masa je. Pilih untuk berdamai. Maafkan dia, belah. Kalau kata macam tu. Kata selalu macam tu lah. Kata kan, ujian takkan pernah berhenti. Ujian takkan pernah habis. So pilihlah untuk berdamai. Hati kena bersih. Bila kita pilih berdamai ni sayang, tak rugi. Sebab hati kita tenang. Kita akan rasa macam happy, senang, tak stres. You know, bila kita tak stres, apa saja yang kita buat, insyaAllah mudah je. Kita akan rasa macam easy je. Macam tu, okay? So belajar untuk berdamai. Alright? Sakit disakiti tu benda biasa. Kita pilihlah untuk berdamai. Faham? So tadi kat otak, bila otak dekat hati, penting dua ni. Otak, hati kena sync dia kena synchronize. Dia tak boleh otak lain, fikir lain, dalam hati lain. Tak jadi. Otak, hati kena sama. Kalau hati kita ni hitam sangat-sangat, istighfar lah banyak. Istighfar banyak, minta Allah bantu kita, beri hidayah dekat kita supaya kita ni penuh kasih sayang, supaya kita nampak semua benda dengan mata lebah, nampak manis je, nampak bunga-bunga madu macam tu Madu? tak ada Okay. Down sebab tiba office mate join memasak team lain. Lepas tu saya hilang customer. Alah sayang, benda tu biasa. Mama baru bebel yang kita pagi tadi. Okay, ni belum masuk deep lagi ni. Ni masih lagi orang kata fundamental. Fundamental. Wajib lah kena ada benda ni kan. Okay. Kena sentiasa ingat, rezeki, sale ke, commission ke, semua Allah yang beri. Allah yang bagi. Tak ada disebabkan office ni down. Tak adanya. Tak ada. Allah bagi. Apa kita nak takut? Bersyukur sayang. Bersyukur sebenarnya. Kalau tanya Kak Atin kan, at least you diberi pengalaman. You diberi pengalaman untuk you lebih matang, untuk supaya pada masa akan datang, kalau situasi itu berlaku lagi sekali, you dah tahu nak overcome macam mana. You dah tak terkejut. You dah macam, alah, benda ni aku dah pernah lalu dah. Simple je. Tak ada hal lah. You akan jadi macam tu. So bersyukurlah. Whenever you disakiti, whenever you disakiti, dikhianati, dimarahi, dicaci, dimaki, tenang je. Tenang. Tapi janganlah sampai dibuli-buli pula. Kenalah pandai bezakan benda tu kan. Okay. Bersyukur Allah bagi kita pengalaman. Alright. So lagi apa?
Mindset, tak pernah mengalah, betul. Kuatkan diri, yakin rezeki Allah tu luas, betul. Okay. Kantor Shopee Kak Tin selalu shopping. Alright, jangan ada dengki, betul. Alright, lagi kurang kasih sayang, apa tu? Pilih untuk berdamai, maafkan, belah. Betul. Betul. Okay. So, kita kena settle kat otak kita, settle dekat hati kita. Bila otak dengan hati kita settle, apa saja kita buat, tak kisah you buat bisnes apa pun, insyaAllah tak akan terkesan. You tak akan terkesan pun dengan orang lain. Alright. So, kita dekat dua tu, ini fundamental tau. Asas tau. Adik-adik yang baru join Mamasab ni, benda ni basic korang kena tahu. Benda ni basic yang memang korang kena faham dan kena praktiskan. Alright. Dalam mana-mana bisnes, ini adalah basic dia. Alright. Okay, so now kita pergi tindakan. Kat tindakan ni lah. Tindakan ni dia agak teori sikit. Okay, you all memang kena tulis betul-betul. Tak boleh setakat dengar saja. So, apa yang Kak nak share dekat part tindakan ni, untuk adik-adik baru, kalau ada soalan terus tanya, sebab Kak akan jawab nanti soalan tu. Alright. So, bisnes Mamasab, macam mana Kak Tin boleh buat sampai 2 juta? Tim Kak Tin boleh buat sampai 2 juta. Sebab kami faham structure. Kami faham structure Mamasab. Apa business structure Mamasab ni? Apa sebenarnya Mamasab ni? Sebab ramai orang sebenarnya, even kita sendiri ni ada dalam grup akademi, grup agent ni sendiri, bila orang lain, orang luar tanya, Mamasab apa tu? Mamasab apa tu? Kan biasa kan customer tanya, Mamasab apa tu? Jual apa tu? Ramai ke orang tanya macam tu kan? Biasa korang jawab apa? Cuba jawab sikit. Customer kan, kalau kita cakap, kau buat apa? Alah, aku bisnes Mamasab. Mamasab apa tu? Biasa korang jawab apa? Cuba share sikit. Biasa korang jawab apa? Kalau customer tanya, Mamasab apa tu? Mamasab apa tu? Korang biasa jawab apa? Biasa jawab apa? Cuba komen sikit. Ramai macam, alah Mamasab jual kek. Kan? Mamasab jual kek. Biasa je. Alah jual kek, kambing, patin. Kan? Ramai kan yang akan jawab macam tu kan? Kalau korang jawab macam tu, maksudnya korang tak faham Mamasab ni. Korang tak tahu korang buat apa sebenarnya. Korang tak tahu apa yang korang buat. Kalau korang cakap Mamasab jual kek, korang tak faham apa benda yang korang buat sebenarnya. Jual kek tanpa modal. Jual kek. Aku dah agak dah. Ramai gila jual kek. Ya Allah. Ramai gila jual kek. Serius korang fail. Yang tengah tengok ni, serius korang fail. Ya Allah, berat ni. Leader, take note. Siapa yang jawab jual kek ni? Ke yang cakap jual kek ni pun leader? Berat lah. Teruklah ni nak kena hari-hari kena live macam ni. Mamasab sayang kena faham. Bila kita cakap pasal business structure, bila kita cakap pasal business model, yang korang kena faham adalah operasi perniagaan tu. Kek, dessert, kambing, patin, Nilofa, set diva, set primadonna ni, lens pula akan keluar, foundation. Sayang, itu semua produk. Itu produk tau. Alat jualan, bahan jualan, produk. Tapi bila kita sebut bisnes Mamasab ni, bisnes apa? Mamasab sayang adalah bisnes networking, rangkaian perniagaan. Siapa jawab jual kek lagi ni? Tembak lagi gang. Jual kek, jual kosmetik. Aduh, Masya Allah. Business networking. Mamasab adalah business networking sayang. Apa tu networking? Rangkaian perniagaan. Mamasab menyediakan platform. Catat. Mamasab menyediakan platform perniagaan free tanpa modal kepada semua rakyat Malaysia yang berminat untuk memulakan perniagaan. Dapat ke dapat? Nak kata ulang balik? Gitu kata. Mamasab ialah business networking. Yang memberi peluang platform, yang menyediakan platform
Okey, untuk sesiapa saja rakyat Malaysia yang berminat untuk memulakan perniagaan tanpa modal. Okey, itulah Mamasak. Kita jual platform sayang. Kita jual business opportunity. Kita jual peluang perniagaan. Siapa-siapa saja kat luar sana nak start business, tak tahu nak jual apa, tak tahu nak jual produk apa, meh join Mamasak, platform kita. Dekat platform kita ada kek, ada kosmetik, ada kambing, ada patin, ada kaktin yang cantik ni. Bukan untuk dijual. Okay. Okay, dapat ke dapat ni? Dapat ke tak ni? Siapa ni? Zubaida. Good. Dapat catat kat buku masing-masing. Kalau ada orang tanya, kalau lepas ni you all pergi jumpa siapa-siapa, you all punya pakcik, makcik ni dah boleh balik kampung, dah boleh jumpa saudara mara kan. Boleh buat open house private. Jangan buat. Okay, make sure bawah 20 orang. Okay. Boleh lah kalau tanya, kau buat apa sekarang? Oh, aku buat bisnes Mamasak. Mamasak apa tu? Mamasak apa tu? So dah boleh jawab dah. Mamasak adalah business networking, okay, yang mana kita memberi peluang, menyediakan platform, okay, untuk sesiapa sahaja yang berminat untuk memulakan bisnes, untuk start buat bisnes tanpa modal. Kita sediakan platform, kita jual platform, kita jual business opportunity. Alright? Itu Mamasak sayang. Okay? Oh, ada produk apa je? Apa je yang ada tu dalam platform tu? Barulah korang cerita. Kita ada kek premium, kek repeat order yang tinggi. Di FCC dia sedap nak mampus kan. Kambing perap dia, ya Allah, geram. Dah seminggu tak dapat stok kan. Barulah korang cerita produk. Okay, baru korang cerita produk. Oh, sekarang Mamasak bukan ada makanan je, bukan F&B je, dah ada kosmetik. Okay, sebab tu sayang, jangan pelik. Sebelum Kak Ata cerita benda ni, Kak Ata nak korang ni, korang tengok ni, Nestle. Tengok Nestle. Nestle tu, bawah Nestle, dia ada satu produk je ke? Dia ada satu je ke produk dia? Nestle ada banyak produk line. Dia bukan F&B saja, dia bukan makanan saja, dia banyak. Satu lagi tengok ni, apa nama yang buat shampoo tu? Yang buat shampoo tu, alah, ada dua, YNG apa benda lah. Bukan YNG yang Anglo. Apa dah lupa nama company tu. Dulu kata UiTM kata buat study company ni. Apa nama dia? Tak ingat dah lah. Tapi bawah dia, bawah satu company tu, dia bukan ada satu produk saja, dia ada banyak. Dia ada home care, ada apa? Kosmetik dia ada F&B, makanan ada. Lepas tu dia ada perkakas perumahan pun dia ada. Okey. Itu produk line dalam mana-mana company, satu company tak ada terhadnya untuk jual satu produk je. Siapa ajar korang satu company boleh jual satu produk je? Hack hang. Boleh tak kena? Mana ada? Sukatilah kalau company tu nak buat 10 produk line bawah dia pun, sukati dia lah. Dah company dia. Jangan terkejut kalau tiba-tiba Mamasak lepas ni jual produk kurus, kan? Jual produk ni kosmetik dah ada. Nanti nak buat produk slimming, kau tahu apa? Apa salahnya? Kan? So jangan confuse tau. Jangan confuse. Jangan ada pemahaman mazhab yang pelik-pelik. Okey? Dalam mana-mana bisnes, dalam mana-mana company, suka hati-hati company owner tu lah, suka hati-hati founder lah, dia nak jual apa produk sekalipun dalam platform dia, dalam bisnes dia. Dia boleh ada banyak produk line bawah dia, okay? So tadi bila you dah faham Mamasak adalah business networking, kita sediakan platform, kita bagi peluang untuk orang di luar sana, siapa-siapa saja yang nak start berniaga, yang nak start buat bisnes, boleh join Mamasak, gunakan platform Mamasak untuk bina bisnes masing-masing. Alright, so kita ada produk banyak. Kita ada produk F&B, kita ada produk kosmetik. F&B kita ada kek, ada dessert, ada cookies, ada kambing, ada patin, ada sos. Apa lagi? Itulah produk F&B kita. Okay, yang kosmetik kita ada lipstick, dah habis, dah sold out, jangan tanya lagi. Kita ada foundation dengan lens akan keluar. Okay, lens akan keluar. Coming soon ada lip matte. So tu kosmetik kita. Kita tak tahu akan datang, mungkin ada skincare, mungkin ada slimming, mungkin ada produk kesihatan yang lain-lain, kita tak tahu kan. So doakan yang baik-baik. So itu adalah produk. Faham ke? Faham. Dah tahu ke belum tahu ni? Tengok sikit.
Okey. Dapat. Minat typo. Dapat. Okey. Lem yang sentiasa revise. PNG. Thank you. Siapa ni? PNG. Bawah PNG dia bukan ada shampoo je. Dia ada baby produk baby. Dia ada produk apa lagi YNG. Produk-produk lain lah. Home care. Dia ada perfume kan. Perfume ni spray. MBPO ke Glade? Bawah PNG juga. Ke Unilever kan? Unilever PNG kan. Okay, faham. Okay, satu lagi. Alright, kat sini, side sini. Faham PNG. Betul pandai korang. Korang bukan tak pandai, korang pandai kan. Alright, so dah tahu. Alright. So, tadi kita dah bagi tahu Mak Masak ni bisnes apa, produk dia apa. Okay. So, itu adalah structure. Okay. Tapi Kak Tin, dalam Mak Masak ni kita ada kek saja berpuluh-puluh jenis kek. Berpuluh-puluh jenis kek. Okay, kosmetik kita tak ada banyak pilihan lagi lah kan. Kek kita ada banyak berpuluh-puluh jenis kek. Kak Tin, saya ni stres Kak Tin. Ni masuk ke dalam sistem Mak Masak dekat Facebook personal Kak Tin mungkin akan pening sikit lah. Yang dekat dalam group akademi ni mungkin dah biasa Kak Tin, saya stres lah Kak Tin. Masuk sistem Mak Masak asyik OOS. Sayang, apa yang kau alami, itu yang Kak Tin alami. Sama je. Tak adanya bezanya kita. Kan? Tapi saya hidup kan tentang pilihan. Kita pilih lah nak jual produk apa. Okay, kata share tip. Benda pertama sekali dalam sistem Mak Masak yang korang kena tahu adalah waktu operasi. Bila OM masuk kerja, bila OM balik kerja. Tu korang kena tahu. Outlet buka pukul berapa, outlet tutup pukul berapa. Kena tahu. Waktu operasi. Bila korang tahu waktu operasi, barulah korang tahu nak tekan timing tu bila. Faham? Okay, kata bocor lah, kata share je lah share. Okay, selalu Kak akan minta tim Kak standby 8.30 pagi sampai pukul 12.30 hari. 8.30 sampai 12.30 hari, Kak ada tim perang. Tim perang Kak kerja dia memang kerja dia battle je. 8.30 hingga 12.30 dia kena hadap sistem Mak Masak. Lepas tu petang 4.30, 7.30 dia kena hadap juga. Kenapa 7.30? Outlet kan tutup ke 6. Kadang-kadang OM ada juga OM yang last minute dia update. So Kak Tin akan suruh je standby sampai 7.30. Okay. So 4.30, 7.30 petang. So ada 2 shift. Tim perang Kak Tin ada 2 shift. Memang kerja dia hadap je lah sistem tu, tekan selaju yang boleh. Itu memang untuk standby lah. Alright. So, and then bila dah open sistem tu, bila you nampak produk tu open, you janganlah nak pilih-pilih. Tak payahlah nak pilih-pilih. Alah, saya nak DFCC je. Lepas tu bila hari ni kau tak dapat DFCC, lepas tu kau stres. Sayang, kalau depan mata kau tu yang tengah on PGM, tekan je lah PGM tu. Kalau yang tengah on tu Piken, tekan je lah Piken tu. Kenapa kata tekan je? Bila kita tekan, maksudnya stok tu kita dah confirm dapat. Faham ke? Faham. Stok tu kita dah confirm dapat. Betul tak? Bila kita berjaya je submit dalam sistem Mak Masak. So, bila dah confirm dapat tu, time tu lah korang buat marketing. Time tu lah korang dapatkan customer. Time tu lah pergi cari buyer korang yang dah memang queue kat belakang tu. Biasa kan customer nak order kan. Bila customer nak order, kadang-kadang kita tak boleh nak cakap stok tu ada, stok tu dapat. So, kita akan biasanya, macam tim Kak Tin, katakan advice untuk bagi tahu customer. Kalau customer boleh tunggu, dan kita akan bantu dia untuk dapatkan stok. So, kiranya dia orang tu adalah queue customer. Customer yang tengah queue. Dia tengah tunggu stok dia, turn dia. So, bila you berjaya je tekan, regardless item apa, tekan je. Cari buyer. Sayang, berdasarkan pengalaman Kak Tin, bukan susah pun nak cari buyer. Senang je. Sebab kek Mak Masak, repeat order sangat tinggi. Customer sangat-sangat gila dengan kek Mak Masak. Sebab apa kata-kata customer sangat-sangat gila? Kenapa kata-kata repeat order sangat tinggi? Sebab Kak Tin sendiri in love dengan produk Mak Masak. Itu satulah benda yang you kena ada Bila you all jual satu-satu produk, nak lagi makanan, F&B, wajib in love. Sarang wajib in love dengan produk tu. Kena ada rasa suka gila-gila dekat produk tu. Baru you senang untuk tarik buyer. Baru you senang untuk dapatkan customer. Kena in love. Kalau tak pernah makan pun tak apalah, in love je dulu. Rupa sedapnya, tengok rupa cantiknya, mesti sedap ni. In love dulu. Bila you in love, energy you cantik, you akan tarik orang-orang yang memang senang je untuk beli dengan you. Faham? Okay. So Kak Tin dah bocor rahsia tim Kak Tin. Dan mestilah anak-anak Kak Tin, Kak Tin kenapa bagi tahu diorang Kak Tin? Tapi itulah yang Kak Tin ajar. Ini yang Kak Tin ajar tim Kak Tin Kak Tin memang ajar tim Kak Tin, kau tak payah pilih-pilih.
Tak payah nak pilih-pilih item. Apa yang kau nampak dekat dalam sistem tengah on, kalau itu yang ada, kau tekan je lah. Daripada hari ni kau tak dapat sale apa-apa, daripada hari ni kau orang tak ada sale, semata-mata nak tunggukan PGM, semata-mata nak tunggukan lem tu yang tak dapat tu, langsung tak ada sale tu. Lebih baik kau tekan je apa yang kau nampak, and then kau carilah buyer. Habis kata customer dah bayar, macam mana ni? Sayang, kau tekan, customer bayar kan. Lepas kau dapat buyer, customer bayar kan. Yang customer bayar tu refund lah balik. Ayah, tu pun nak ajar ke? Faham tak? Dapat tak? Dapat tak apa yang saya cakap ni? Contoh, korang nak PGM, customer dah bayar untuk PGM, tapi PGM tu korang di FCC. Lepas tu di FCC tu kau offer lah dekat customer PGM ni, Akak PGM tak dapat, yang ada di FCC je. Akak nak tak di FCC? Akak nak PGM kak? Okay, bagi saya masa dalam 30 minit ke 1 jam ke, boleh tak kak? Sekejap lagi saya refund duit akak balik. Ke akak nak tunggu queue yang seterusnya? Ke akak boleh tunggu lagi? Kau tahu akak nak refund customer kan. Refund balik. Okey kak, akak bagi masa kat saya sekejap, boleh tak kak? Pujuklah customer. Akak bagi saya masa dalam sejam 2 jam, boleh kak? Sekejap lagi saya refund. Lepas tu dia kata okey cepat. Okey cepat tu. Waktu sejam 2 jam tu kau carilah buyer di FCC ni. Carilah buyer. Kau dah dapat lock kan di FCC tu? Carilah buyer. Okey, di FCC saya ada available stock, cepat-cepat siapa nak? Saya ada sebiji je ni. Dapat bila? Esok saya pick up, saya delivery. Tak apa, esok runner boleh hantar. Cari buyer laju-laju. Dapat buyer akan bayar kan kat korang? Buyer akan bayar, betul tak? Yang buyer bayar tu refund lah balik dekat kakak PGM tu. Susah ke susah? Daripada hari tu korang tak ada sale langsung. Tengok kata nak bocor rahsia. Aduh, tak boleh 2 juta siap korang. Faham tak apa yang kata cakap ni? Okay, sangat faham, dapat. Beli dulu cari buyer, habis juga kek kan? Dapat pun, sebaik dapat dia nak. Faham pun. So apa yang nak stres? Kan? Sini dia nak. Tekan je, lepas tu cari buyer. Kalau customer tu, kalau duit yang korang dapat, korang dah top up. Lepas tu customer tu dia nak benda lain. Lepas tu apa yang dia nak tu tak dapat, it's okay. Korang minta masa dekat customer tu. Kak bagi saya masa sekejap boleh kak? Sekejap lagi saya refund dekat akak balik. So apa yang korang dapat tu korang pergi cek buyer laju-laju. Faham kata dah bocor rahsia dah. So leader take note benda ni, dah ajar tim korang. Siapa tim korang yang stress lah OS customer nak combo dahsyat juga. Nak macam mana? Dah sayang, benda dah tak ada. Kenapa pilih untuk stres? Kita kan yang pilih nak stres ke nak tenang, nak senang. Kan kita yang pilih kan? Okay. So tadi dah kata fokus apa yang ada. Okay. So now kata nak explain dekat part dropship. Okay, so siapa-siapa yang baru join Mamasak, okay, yang baru sale bawah 2,000, yang masih lagi sale dia bawah RM2,000, okay, kata nak cakap dengan korang apa yang korang kena fokus. Okay, mungkin dalam group ni korang akan nampak macam bestnya ada team yang besar, ada agent yang ramai dekat bawah dia, ada dropship yang ramai dekat bawah dia. Tapi sayang, kalau korang belum lagi berjaya buat sale RM2,000, which is korang sendiri buat dengan cakap kata, korang sendiri buat, personal korang sendiri belum berjaya lagi hit RM2,000, okay, nasihat Katin, buatlah dulu, hitlah dulu RM2,000 tu. Kenapa kata-kata buat dulu, hit dulu? Sebab ianya untuk mematangkan korang, okay. Once you dah ada je dropship bawah you wajib untuk guide dia, train dia, coaching dia, bantu dia. Kalau korang sendiri tak matang, kalau korang sendiri tak cukup pengalaman, macam mana korang nak train, macam mana korang nak coaching, macam mana korang nak guide. Ini advice kat atas saja, advice. Tapi kalau korang rasa nak cuba, tak ada masalah pun. Okay, ni advice saja. Okay, alright. Untuk dropship, fokus cari customer. Korang wajib ada customer yang ramai. Dengan dropship yang baru join, Mamasak Warrior yang baru join, korang punya fokus adalah cari customer. Customer yang ramai. Okay. Kalau ada orang WhatsApp you,
dia nak beli ke, dia tak nak beli ke, wajib save nombor. Wajib untuk save nombor. Beli ke tak beli ke, save nombor. Tanya dia, okey kak, tak apa, nama akak siapa akak duduk mana? Okey kak, tak apa, akak save nombor saya. InsyaAllah nanti kalau ada kek yang akak nak tu, ataupun ada apa-apa promosi yang terkini, saya akan WhatsApp akak. Saya selalu update status story saya, status WhatsApp saya. Akak save tau nombor saya. Nanti mana tahu akak boleh tengok latest promotion yang ada. Kan, selalu stok-stok yang ada saya akan update dekat dalam WhatsApp status. Kalau akak save nombor saya, nanti akak boleh tengok lah apa stok-stok yang ada hari ni. So boleh minta macam tu, customer save nombor kita, dah pastikan kita save nombor customer. Alright, dropship yang baru join wajib ada customer yang ramai. Itu customer. Second thing, dropship kena ada. Dropship wajib ada. Ini tim Kak Tin selalu Kak Tin cakap, wajib ada minimum 200 buyer. 200 customer yang dah convert jadi buyer. Pelanggan yang memang dah membeli. Bukan pelanggan yang bertanya je, tapi pelanggan yang dah membeli. Wajib ada 200. Kenapa Kak Tin kata 200? Yang tim Kak Tin you all dah tahulah kan. Rule 200. Rule 200. Kenapa kena ada 200 buyer, 200 pembeli, customer yang dah membeli? Sebab dalam memasak, kita punya average purata, customer akan repeat order sebulan 2 kali. Customer akan repeat order sebulan 2 kali. Okay. So kalau sebulan kita ada 4 minggu. Sebulan kita ada 4 minggu. Okay. 4 minggu. Macam mana? Sebulan kita ada 4 minggu. So bila you dah ada 200 orang buyer, 200 orang buyer beli minggu pertama, dia akan repeat 100 orang customer, 100 orang buyer yang pertama akan beli pada minggu yang pertama. 100 orang buyer akan beli pada minggu yang pertama. Okay. Minggu kedua 100 orang buyer baru lagi. So 200 kan? 200. So batch yang order minggu pertama, dia akan repeat pada minggu yang ketiga. Gini, 100 buyer yang pertama, dia akan repeat order pada minggu yang ketiga. Dia akan repeat order pada minggu yang ketiga. Sebab kita punya formula, satu customer akan repeat order 2 kali. So batch yang pertama akan repeat pada minggu yang ketiga. Batch yang kedua akan repeat order pada minggu keempat. So 100 minggu pertama, 100 minggu kedua, repeat dia dekat 3 dengan 4. Faham tak? Ni rule 200. Kak selalu ajar anak-anak Kak Tin. Wajib ada 200 orang customer. 100 satu minggu. 100 minggu pertama akan repeat pada minggu ketiga. Kita follow up 100 ni je. Kalau minggu pertama you all berjaya dapat 100 buyer, 100 buyer yang beli pada minggu pertama, you all follow up minggu yang ketiga. Follow up maksudnya you WhatsApp. Minggu ketiga WhatsApp diorang ni. Hai kak, hari tu 2 minggu lepas dia beli kek kan? Nak repeat lagi tak? Kita hari ni ada stok sekian. Akan nak order lagi tak? Dia biasanya memang akan ada repeat order lah. Biasanya 70%, 50% akan repeat pada minggu yang selang seminggu. Okay. Batch yang kedua ni, 100 yang kedua ni, dia akan repeat yang keempat. So you follow up minggu keempat, follow up yang batch yang kedua. Faham tak? Faham ke faham? Ni rule 200. Kan selalu ajar anak-anak Kak Tin. So kalau korang ada 200 buyer, kerja korang follow up gila-gila je. Follow up je. Faham ke faham? Faham tak? Risau korang tak faham ni. $200 yang membeli. Faham tak? Dapat tak? Kalau 200 orang, okey, 100 minggu pertama, 100 orang customer yang membeli pada minggu pertama, korang follow up dia pada minggu yang ketiga. Minggu ketiga, WhatsApp batch yang first ni, cakap, okey, hai kak, nak order lagi ke? WhatsApp dia pada minggu ketiga. Ini follow up tau. Follow up. Okay. So perlu tak nak cari minggu ketiga ni, perlu tak nak cari customer baru lagi? Tak perlu. Recycle je customer minggu pertama. Recycle je customer yang ni, minggu pertama ni. Okay. So bila minggu kedua cari customer baru, follow up minggu keempat. Minggu keempat nak cari customer baru lagi tak? Tak perlu. Follow up je customer yang minggu kedua. Follow up WhatsApp diorang balik. So bulan seterusnya repeat je cycle. Faham tak? Takut tak faham ni?
Faham. Alhamdulillah. Faham. Lega aku faham. Lega faham. First week, yes. Repeat pada minggu 3, faham. Alhamdulillah. Ya Allah, syukur faham. Okay. Tu nama dia rule 200. Kak selalu ajar anak-anak kata macam tu lah. 1:2. Dia akan, satu customer akan beli 2 kali sebulan. Alright. Okay. Itu follow up. Itu follow up tau. Itu follow up. Now, referral. Ni untuk dropship. Apa yang kata share ni untuk dropship Dropship dulu. Lepas, yang penting tadi pertama follow up. Yang kedua referral. Apa tu referral? Rujukan. Okay. Ini selalu kata share dengan anak-anak dropship kata yang baru-baru join ni, adik-adik yang baru join ni, kata selalu cakap dengan diorang, wajib minta referral. Minta referral, recommendation. Wajib minta. Dia macam ni tau. Okay. Nak minta referral ni dia ada seni dia lah. Dia ada seni dia. Tak boleh lah suka hati kau nak minta referral orang kan. Okay. Minta referral hanya pada customer yang memberi feedback positif. Kita selalu kan bila customer dah beli, kita akan follow up. Kita kata, "Hai Kak, macam mana order kit hari tu? Everything okay? Produk okay? Runner okay?" Kita akan tanya kan. Kalau dia bagi jawapan yang positif, baru you minta referral. Minta referral ni maksud dia macam ni. Dengar betul-betul Minta referral maksud dia macam ni. "Hai Kak, itulah Kak, saya tengok Kak, Akak ni dah 3 kali order dengan saya, dah 2 kali order dengan saya kan. Kak boleh tak saya nak minta tolong Akak? Akak ada ke kawan-kawan ke, saudara mara ke yang suka makan kek, yang suka makan kek macam Akak ni? Tak apa, yang suka foundation, yang suka makeup ni kan, yang Akak rasa perlukan. Ada tak dalam 10 orang? Akak boleh ke bagi saya nombor phone diorang? Saya nak follow up untuk saya saya nak kena kejar target. Jujur je lah, saya nak kena kejar target bulan ni Kak. So saya ingat saya nak cari sale extra sikit lah. Akak boleh tak bantu saya? Saya nak 10 nombor je. Kalau Akak rasa takut tak nak bagi sebab takut diorang marah, tak apalah, saya tak bagi tahulah, Akak yang bagi tahu. Cakap elok-elok. Cakap elok-elok dengan customer. Dia kan manusia, apa nak takut? Kau hantu? Kau jual kat hantu ke? Tak kan? Cakap elok-elok. Minta referral. Minta referral. Nak Mak cakap Tadi kan dia kata rule 200 kan. Rule 200 kan. Sayang, kalau 100 customer yang pertama yang beli tu, 100 buyer yang beli tu, kalikan 10 referral, 100 kali 10. 100 kali 10 referral. Tak ke 1000 database kau dapat? Tak ke 1000 database? 1000 database tu takkanlah seorang tak ada nak beli kek kau. Mestilah ada kan? Buatlah kerja. Janganlah malas. Minta referral Tak dapat 10, dapat 5 pun jadi dah Kak. Tak ada 5, tak apa Kak, 3 orang. 3 orang pun jadi dah Kak. Cakaplah dengan customer yang elok. Kenapa kata-kata pergi kat customer yang positif? Pergi kat customer yang bagi feedback positif. Biasanya orang yang tengah energy dia happy, orang yang bagi feedback positif ni, dia tengah seronok tau. Orang tengah seronok ni, kau minta apa semua dia bagi. Faham tak? Orang tengah seronok ni, kau minta apa semua dia bagi. So mintalah kat customer yang seronok ni. Jangan kau pergi minta kat customer yang bagi feedback negatif. Faham ke faham? Belajar? Belajar sesuatu? Pandai Hafiza. Faham tak bab referral? Referral faham tak? Minta rujukan. Sekarang ni, kejap lagi habis live ni, pergi tengok balik phone korang, mana customer yang bagi feedback positif. Siapa customer yang bagi feedback positif? Yang bagi feedback positif tu korang follow up. Kak lupalah Kak hari tu. Kak hari tu Akak cakap kek saya sedap kan Kak kan? Kak boleh tak? Saya nak 3 orang je. 3 orang je. Orang yang macam Akak, yang sporting macam Akak ni, yang suka makan kek Kak. 3 orang pun jadilah Kak. Tak ada 3 orang 10 pun okey Kak. Alah nanti next order Akak saya bagilah manis-manis sikit. Pandai-pandai lah biar hati customer. Takkanlah tak pandai biar hati customer. Macam kau nak bodek mak mertua korang, macam tu lah kan? Nak bodek mak mertua, nak bodek korang punya lelaki, buat apa suami kan? Yang mana suami nak bodek isteri. Pandai-pandai lah. Minta referral. Faham tak tentang referral? Faham. Okay, right. Kat sini faham tak referral? Repeat dah. Okay, follow up. Okay, faham. Referral wajib minta. Recommendation. Yes. Alhamdulillah. Okay. So, dropship itu je kerja korang. Yang baru join, marketing don't stop. Nombor customer simpan, save. Nombor customer dah minta customer save nombor kita. Okay. And then follow up.
follow up rule 200. Buat rule 200 tu. Okay. Dah follow up, feedback dia positif, minta referral. Dropship, kau buat benda ni, kau fokus seminggu. Kata bagi masa seminggu, kau buat benda ni all out gila-gila. Confirm minggu kedua korang agent. Confirm minggu kedua korang agent punya. Tak susah pun. Ini kerja dropship. Okay. Tak payah pun hari-hari nak marketing kat orang baru. Tak payah pun hari-hari nak kena cari customer baru. Tak perlu pun. Tak perlu pun hari-hari nak iklan open order. Kalau korang pandai seni ni. Kalau korang pandai buat benda yang kata cakap ni. Okay, follow up referral. Itu je. Okay, dropship. Now Kak Tin masuk agent. Okay. Cik, Kak Tin membebe dropship agent. Macam lah pernah jadi dropship. Hello. Kak Tin ni sebelum jadi master stockist, Kak Tin pun dropship juga. Sama macam korang. Kak Tin masuk Mamasap ni. Waktu tu Kak Tin ingat lagi, Kak Tin bawa Kak Ernie Siapa under Kak Ernie? Kak Tin punya leader is Kak Ernie. Waktu Kak Tin join Mamasap dulu, Kak Tin WhatsApp Kak Ernie. Saya ada modal, saya nak ambil stok. Boleh tak? Kak Ernie ke cakap apa? Tak ada. Start daripada awal. Saya ada duit. Waktu tu zaman tu mana ada hub-hub. Zaman tu tak ada buka hub-hub lagi. Kak Tin pun tak tahu hub tu apa zaman tu. Kan? Kak Ernie kata no, tak boleh. You ada duit ke? You ada business ke? You kena start daripada bawah. Kak Ernie kau. Kan? Kak Ernie. Siapa under Kak Ernie kau tahulah Kak Ernie kau macam mana. So Kak Tin layan je lah nak buat macam mana. So Kak Tin pun pernah melalui dropship. Dan apa yang Kak Tin cakap ni, apa yang Kak Tin buat. Okay? Apa yang Kak Tin buat. Yang 200 yang referral tu, semua benda Kak Tin buat. Kalau korang nak kesahihan dia, kalau suruh korang pergi mana korang pergi Kak Tin punya Facebook lah. Kau scroll wall Kak Tin tahun 2000. Korang scroll Facebook Kak Tin tahun 2017. Korang scroll Facebook Kak Tin tahun 2017. 2017 punya posting memang Kak Tin ada banyak share macam mana Kak Tin punya customer recommend Kak Tin dekat orang punya customer yang lain. Ada customer Kak Tin yang kalau dekat sampai sekarang, sampai hari ni, kalau macam ada orang tanya kan, siapa ada jual Mamasap ke, kek Mamasap ke, tak apa, catering pun Kak Tin dulu kan buat catering dengan ayam Korea. So kalau ada customer macam post kat group kan, siapa jual ayam Korea, siapa buat catering, siapa ada jual Mamasap, Kak Tin punya regular customer yang memang kenal Kak Tin dah lama, diorang akan komen dekat bawah tu, order dengan Kak Tin. Kalau Banting lagi lah, orang Banting, kau tanya siapa ejen Mamasap, majority akan tag Kak Tin. Kak Tin. Recommendation, faham tak? So boleh lah, carilah kat wall Kak Tin bukti dia. Okay, now kita pergi ejen. Siapa yang dah hit 2000 ke atas, siapa yang dah hit KPI 2000 ke atas, yang dah memang layak dapat harga ejen, yang dapat commercial ejen. Okay, by the way, tahniah. Okay, bila kita ni naik level makin tinggi, tanggungjawab makin besar tau. Jangan ingat, best, aku dah naik ejen, aku dah tak payah buat kerja dropship. No. Lagi tinggi level kita, lagi besar tanggungjawab kita. Kak Tin ni sebab ada rasa tanggungjawab lah Kak Tin live malam ni. Master Stockist, keuntungan Master Stockist, apa yang Kak Tin capai 2 juta yang tim Kak Tin buat tu, benda tu bukan dapat macam tu je. Ada tanggungjawab yang Kak Tin perlu galas. Kak Tin bertanggungjawab untuk share dengan korang. Sebab itu amanah Mama, amanah founder kita. Memang Mamasap ajar semua leader untuk share, untuk kongsikan, supaya adik-adik yang baru-baru join ni, korang tahu apa nak buat, macam mana nak buat, apa cara nak buat. Setiap kali kita capai satu-satu pencapaian, dia bukan sekadar kebanggaan je. Dia ada tanggungjawab, dia kena galas. Okay, so agent, korang kena ada satu lagi. Patah balik. Mindset agent. Kata lupa. Dekat dropship, mindset korang adalah customer. Customer nombor 1. Dropship, korang punya kepala otak, customer. Customer nombor 1. Dropship. Tapi bila agent, stokis agent dengan stokis ni dia hampir sama lah. Agent dengan stokis, kepala otak korang pula adalah tim nombor 1. Apa-apa tim dulu, agent dengan stokis. Faham? Agent dengan stokis, tim dulu. Okay, once you all dah pandai je, okay, untuk dropship pun sama. Once you all dah pandai je jual, dah pandai promote, pandai ambil order, pandai submit order, pandai payment, pandai cari runner, pandai set delivery, jangan tunggu lama-lama terus banner team. Kalau you dah pandai 4 perkara ni, pandai order, pandai promote, pandai handle customer, promote, handle customer,
Pandai submit order, pandai payment, pandai delivery, pandai set delivery, uruskan delivery, terus banner team. Jangan tunggu lama-lama. Terus cari banner team. Okay. Mindset agent adalah team. Okay. So, Kak Tin faham lagi. Ini dulu Kak Tin lah. Kak Tin dulu lalui benda ni. Sebelum Kak Tin join Mamasak ni, Kak Tin ada satu lah Kak Tin dalam Kak Tin ni. Kak Tin macam ada satu falsafah yang Kak Tin faham, yang Kak Tin rasa macam mana boleh strategi bisnes lah. Ini strategi kita. Ini kita punya senjata rahsia. Mana boleh kongsi-kongsi. Nanti orang tahu, nanti orang tiru. Siapa selalu benda ni? Nanti dia tahu, nanti dia tiru. Bila nanti dia tiru, macam mana kita habislah kita. Dah dia tiru-tiru kita. Siapa ada macam tu? Kak Tin ada dulu macam tu. Kak Tin dulu macam tu. Kak Tin macam, tak nak lah. Nanti kan share-share, nanti dia tiru. Nanti dia buat, nanti dia lagi hebat daripada kita. Nanti dia potong kita. Kak Tin dulu macam tu. Korang ada tak? Tipulah kalau tak ada. Sampai sekarang pun ada. Master pun ada. Kan? Tak boleh macam tu. Kenapa kenapa? Patah balik. Mama cakap apa? Mama cakap apa? Rezeki bukan strategi kita. Rezeki datang bukan sebab strategi kita. Rezeki datang bukan sebab kita punya teknik-teknik power tu. Tak. Rezeki datang sebab Allah nak bagi. Kau punya strategi power mana sekalipun, Allah kata jadi, tak jadi. Nak bagi, tak bagi. Kata dulu, kata faham je kalau korang ada benda tu. Cuma kata just share lah kan. Kata share, kalau nak korang ubah lah. Sebab benda tu, dia bukan itu penentu kejayaan korang. Jangan takut agent, team nombor 1. Kedua, jangan takut berkongsi. Jangan takut untuk berkongsi. Share je sayang. Share je. Jangan takut untuk berkongsi. Kongsi suami tak sanggup. Kata tiba. Tak adalah kan. Maksud kata ni tak business. Ni business, okay? Business. Jangan takut untuk berkongsi. Alright? Apa segala mak nenek strategi ke, mak nenek petua tips ke, jangan takut untuk dikongsikan. Okay? Percaya rezeki Allah yang bagi. Okay? So agent, team nombor 1, jangan takut berkongsi. Nombor 2. Okay? And then bila you ada rasa nak share, nak kongsi, secara tak langsung you akan bina satu personality dalam diri you, which is personality coach, personality trainer. Faham tak? Bila you ada rasa nak kongsi, nak share lah, you akan build satu personality trainer dalam diri you. Kalau you tak ada rasa nak kongsi dengan orang, kalau you tak ada rasa nak buat sharing, susah untuk you latih diri you untuk jadi trainer. Sebab agent kerja dia train orang. Agent kerja dia guide orang. Agent kerja dia ajar orang. Kalau you tak ada sifat suka berkongsi, you tak ada sifat nak share, nak guide orang, susah untuk you train orang. So sifat tu kena ada dulu. Sifat suka kongsi, suka menyampaikan. Tak apalah, I just share je dengan you. Tak kisahlah yang kau tengah cakap tu anak orang siapa-siapa, tim siapa-siapa datang, kebetulan jumpa kat kafe, sambil tunggu item kan. Borak, tim mana? Biasa kan? Siapa pernah jumpa kat kan? Tim mana? Borak-borak kan? Share. Kena ada sifat tu. Bila you ada sifat suka berkongsi, suka buat sharing kan, nanti you akan bina dalam diri you satu personality trainer. Nak bercakap ni sayang, nak train orang ni, dia bukan lahir-lahir terus pandai tau. Dia tak macam tu. Nak jadi trainer, nak jadi coach kan, dia bukan kau lahir kau terus pandai. Tak, kau kena practice. Korang kena practice. Okay. So sambil tunggu item kat kafe kan, tunggu item kat outlet tu, borak dengan orang sebelah, di mana? Kan? Share lah. Itulah kan, Mamasak ni cakap, sampaikan, kongsikan apa saja you tahu. Jangan takut. Share saja. Percaya satu lagi, ini selalu Kak Tin ajar anak-anak Kak Tin. Tim Mamasak Kak Tin, korang memang dah berdarah lah dengan ayat Kak Tin ni kan. Takkan miskin orang yang memberi.
Takkan miskin orang yang memberi. Takkan miskin orang yang memberi. Lagi banyak kita bagi, lagi banyak kita beri, lagi banyak Allah ganti. Kena sentiasa ingat benda tu sayang. Sentiasa ingat benda tu. Faham tak? Baca komen jap. Faham. Sharing is caring. Kan Mazlina kan sebelum dia memasak kan. Kata ni share apa Kak Atin buat. Kata takkan cerita benda yang bukan Kak Atin buat. Kalau konsisten Pak Hang Mirul bongok buat lawak tak kena Okay. Sorry Kak Atin live 2 tempat. Satu kat personal FB Kak Atin, satu kat akademi. Dalam grup akademi ni kena behave lah. Kalau kat personal Kak Atin ni, kawan-kawan Kak Atin ni kadang-kadang masuk air semuanya. Bengok lah kena statement kan. Okay. So jangan takut untuk kongsi dan kena ingat takkan miskin orang yang memberi. So jangan takut untuk kita untuk beri sesuatu. Nak lagi ilmu, nak lagi skill strategi apa benda segala-segala mak nenek yang korang tahu tu, share je lah. Takkan rugi, takkan miskin yang korang. Takkan miskin je, okay? Kena ingat benda tu. Okay. So agent settle agent fokus team nombor 1. Apa bila korang buat marketing okay, agent marketing agent. Okay, dropship marketing dia produk. Marketing dia customer punya feedback kan. Bila agent ni marketing korang, ni Kak Tin pun selalu ajar tim Kak Tin. Agent, stokis, marketing korang adalah marketing jual diri. Marketing jual diri, maksudnya marketing jual result. Jual apa result tim korang, apa pencapaian tim korang, apa pencapaian hari ni apa yang tim korang berjaya buat. Jangan tengok pencapaian orang lain, tengok bandingkan pencapaian kita hari ni dengan semalam. Kalau semalam kita buat sales 200, hari ni kita buat 200.5. You kena bangga. You kena bangga lah dengan diri you. Tahniah tim, hari ni kita buat peningkatan RM50 daripada semalam. Jangan rasa kecil. Bila kau rasa kecil je, bila you rasa kecil je, maksudnya you tak bersyukur. Okay, agent marketing you adalah marketing credibility. You kena buat marketing diri you. You kena marketing rutin you. Apa rutin you hari ni? Hari ni coaching team. Hari ni saya ajar tim saya buat marketing group power. Ramai anak-anak dropship saya dah mula faham, dah start faham. Faham tak? Agent marketing korang dekat wall Facebook korang, kat korang punya status WhatsApp, korang punya IG story, bukan lagi cerita di FCC ni kek coklat ada cheese. No. Agent marketing korang bukan produk lagi dah. Agent stokis dan ke atas. Marketing korang adalah marketing jual team, jual result, jual rutin, jual korang punya credibility. Tengok Facebook Kak Tin. Korang tengok Facebook Kak Tin. Ada nampak tak Kak Tin cerita pasal produk? Ada 1-2 tu pun bukannya untuk Kak Tin, untuk order dengan Kak Tin. Itu pun macam teaser produk-produk je. Faham ke faham ni? Kadang-kadang anak Kak Tin pun sama je. Anak-anak Kak Tin kan, dah agent ni sibuk open order. Ada dah stokis sibuk open order. Hello? Kepala otak tu bagi betul boleh tak? Betul kepala otak tu. Agent, stokis, master semua yang ke atas. Marketing korang bukan produk. Bagilah dropship yang buat sale, bagilah dropship yang layan customer. Kita ni train dropship, kita ni train agent. Yang stokis train agent, yang agent train dropship. Buat kerja masing-masing. Okay? Jual diri, marketing team, rutin kita share. Itu agent. Kenapa kata-kata agent ni dia kena marketing diri dia, dia kena marketing credibility dia. Kenapa dia kena marketing team dia, rutin dia? Sebab sayang, you kena tahu, daripada you dropship, you dah ada customer yang memang follow you. Waktu you join sebagai dropship, you dah ada customer yang follow you, yang memang tengok, hari-hari nampak you ni marketing produk. Hari-hari tengok perjalanan you buat memasak ni. You dah ada followers. Bila you naik agent, you start tukar marketing you, jual diri you, jual result you, jual you punya credibility. Follower you memerhati tau. Follower you memerhati you punya journey. Dia tu, wah, you bayangkan customer orang luar, wah budak ni bulan lepas duduklah cerita pasal kek. Bulan ni cerita pusing.
Wih, tim dia ramai Johor ada, Kedah ada. Ya, aku kenal budak ni sebulan yang lepas. Duk delivery cake ni. Duk pick up cake pandai-pandai kan. Hebat baru sebulan ni dah ada tim, follower, customer orang luar. Orang luar memerhati tau. Sebab tu bila you start je naik agent, you start je naik stokis, marketing kena tukar. Dah stop marketing produk, stop marketing team. Start banner team, start guide orang, start train orang, practice. Latihan. Faham ke faham ni? Oh, dah start garang lah ni. Saka dah masuk. Saka memasak boleh? Kan? Faham ke faham ni? Tang marketing agent ni. Orang luar customer dia memerhati tau. So kalau you all share you all punya journey, you all share you all punya credibility, customer yang follow kita dah lama ni, dia akan wah, okay lah, nak join lah. Time tu lah you all akan start banner you all punya network lebih besar. Kak Tin hari ni, tim Mamasab Kak Tin hari ni, kita orang takkan boleh dapat buat 2 juta tu kalau bukan sebab follower yang memang dah lama follow kita orang kat belakang, yang join kita sama-sama dengan kami. Faham ke faham? Kami membina kami punya credibility, kami bina kami punya trust, kepercayaan orang terhadap kami lama. Okay, dia bukan 1 hari 2 hari. So that's why kena tukar. Once naik agent, tukar. Marketing bukan produk, tapi marketing jual result, jual diri, jual credibility. Faham ke faham ni? Okay. Faham Alright. Okay. Itu tadi baru agent. Okay, agent baru settle kat mindset Agent baru settle kat mindset, lepas tu marketing. Okay. Satu lagi agent. Untuk yang naik agent, okay, you all nasihat Kak Tin ni, nasihat Kak Tin fokus kawasan. You nak buat, you nak banner team, you nak ada dropship kan, you nak cari dropship, fokus kawasan. Kenapa Kak Tin kata fokus kawasan? So bila you fokus kawasan, you senang nak control. You senang nak coaching, kan, nak jumpa emergency senang. In case kalau ada apa-apa emergency ke apa, you senang nak counter isu-isu yang berlaku. Faham? So, nasihat Kak Tin untuk banner team, fokus kawasan. Sekarang ni Mamasab dia dah announce kan next outlet mana. So, you nak banner team, you fokus outlet Mamasab. Next nak buka Kajang, fokus buka Kajang. Fokus banner team di Kajang pula. Setiap satu outlet Mamasab, pastikan you ada team you masing-masing. Faham? Setiap satu outlet Mamasab, pastikan you ada team you. Pastikan you ada team. Okay? Ni kalau stokis okey lah. Kalau agent lebih mudah, fokus kawasan setempat you. Macam Kak Tin dulu Kak Tin duduk Banting. Kak Tin banner Mamasab Kak Tin kau dekat Banting. Dekat Banting memang Kak Tin akan pastikan orang nak Mamasab cari aku. Cari tim Kak Tin. Kalau Mamasab Banting. Ni Kak Tin lah. Kak Tin memang fokus kawasan Banting gila-gila. Lepas Banting, Kak Tin pergi Johor. Kenapa Kak Tin pergi Johor? Sebab waktu tu Pasir Gudang nak buka. Kak Tin memang fokus dekat Johor. Kak Tin guide tim Kak Tin kat Johor. Walaupun Kak Tin duduk Banting, Kak Tin train tim Kak Tin kat Johor. Kak Tin ajar orang road tour macam mana zaman tak ada outlet kan. Zaman JB pun tak ada outlet lagi. Yelah, zaman JB pun tak ada outlet lagi. Pasir Gudang pun tak ada outlet lagi. Kak Tin memang guide tim Kak Tin buat road tour, ajar semua. So Kak Tin ada memang 2 tempat tim Kak Tin strong, Banting dengan Johor. Lepas tu Kak Tin ajar anak Kak Tin pula, key leader Kak Tin, untuk besarkan lagi kawasan. Macam salah seorang Kak Tin punya tim nama Cik Pah, key leader Kak Tin, dia stokis. Cik Pah ni dia punya tim kuat dekat utara. Memang Kak Tin pecahkan macam tu. Dekat Johor Kak Tin pas dekat Yana, Azni, Anissa, Idawati, lagi siapa lagi ramai lagi lah kat Johor. Yan, lepas tu Batu Pahat Kak ada. Johor Batu Pahat Kak ada, Hajar, Huda, Mua, Mua, Bella. Betul ramai lagi lah. Ada kat KL memang KL lah. KL memang ramai tim Kak Tin. So Kak Tin pecahkan kawasan. Dan setiap satu kawasan ni Kak Tin ada key leader Kak Tin. So memang key leader ni
dia akan fokus kawasan-kawasan tu lah. So agent pun sama. Okay, you untuk bila you naik je agent, you nak bina team tu, you fokus kawasan yang you senang touch, yang you senang control, yang you senang in case emergency you boleh handle. Okay, itu untuk bina team. Faham tak fokus kawasan? Okay, satu outlet satu team. Senang control. Okay, faham Alright. So Anissa baru join dekat Facebook personal Kak Tin. Anissa tu dia anak Kak Tin kat Johor kat Pasir Gudang, stokis juga. Alright. So itu untuk agent. Bina team, fokus kawasan yang kita senang nak control, yang in case emergency kita boleh handle. Alright. So stokis. Untuk stokis. Untuk stokis, mindset stokis apa? Mindset stokis. Mindset stokis bukan duduk goyang kaki Mindset stokis. Stokis punya mindset, cara fikir stokis adalah key leader. Ni memang mama ajar kita. Setiap stokis you all dah wajib ada key leader. Bila you naik stokis ni, maksudnya you dah ada key leader yang strong dekat bawah you tau. You bukan buat sale sorang-sorang. Kalau you naik stokis, you buat 40,000, 35,000 tu sebab you layan customer, you layan set up delivery. Bila you naik stokis, memang you mati, you meninggal. You susah nak sustain. You susah nak kekalkan 40,000 tu tiap-tiap bulan. Sebab you naik tanpa key leader yang strong. So stokis, you all punya fokus, pikiran korang, cara fikir korang adalah key leader. Stokis wajib ada key leader yang strong. Sekarang ni mama dah announce KPI mungkin akan naik. So kalau contoh let's say contoh KPI 45,000. So stokis untuk you maintain 45,000, you kena ada at least 5 agent. Tak cukup 45. No, you kena ada 8 9, sorry, you kena ada 9. You kena ada 9 orang agent. Pun tak cukup 9. Mana kalkulator? Kalau agent kan, kalau agent 45, kalau stokis untuk key leader you all wajib ada 45,000 bahagi 2,000. You all wajib ada 23 orang agent. You kena ada 23 orang agent yang buat sale 2,000 sebulan. Stokis. Ni kepala otak stokis. So stokis, you all punya fokus adalah key leader. Siapa key leader you? Who next? Siapa lagi agent yang you lahirkan? Siapa lagi team you yang berjaya naik agent? Stokis, you ada 23 orang agent yang buat sale 2,000 setiap bulan. Bila you hit saja stokis, you akan sustain. Bulan kedua pun you boleh senang-senang je you naik stokis. Bulan ketiga, keempat pun you akan senang. Tapi kalau you naik stokis dengan sale personal you sendiri, you yang layan customer, you yang handle delivery, you akan penat sayang, you akan meninggal. Okay, that's why dalam Mamasak Business Networking, bina team. Nombor 1 bina team. Tu je kerja kita. Produk bagi mama fikir, bagi mama fikir, bagi HQ fikir, bagi papahin fikir. Kerja kita bina network je. Jaga network kita, besarkan network kita. Okay, so stokis, key leader, fokus key leader. Agent, lebih ramai dropship. Cari lebih ramai orang yang nak berniaga dengan kita. Bantu mereka untuk faham customer. Bantu mereka untuk belajar macam mana produk, handle order, handle runner. Yang stokis bantu agent kita pula untuk lebih faham macam mana nak jadi leader, macam mana nak berkomunikasi, macam mana nak marketingkan diri, macam mana nak naikkan credibility diri, personality diri. Faham tak stokis? Ini stokis, okay? Once you naik stokis, make sure naik stokis dengan key leader yang strong. Jangan naik stokis dengan hanya key leader 2-3 orang je. Tak cukup Alright. Lagi satu, stokis, you all kena ada cara fikir macam mana nak bantu team. Macam mana nak bantu ejen-ejen kita supaya senang nak handle dropship dia. Kalau team kita ada isu runner, stokis wajib fikir macam mana nak bantu anak-anak team kita ni bab-bab runner. Sebab tu siapa yang follow Kak Tin, korang nampak Kak Tin buat road tour untuk anak-anak Kak Tin. Ada yang Kak Tin buat, Kak Tin sendiri buat free pick up. Kak Tin ambil Kak Tin ada runner Kak Tin sendiri, which runner Kak Tin ambil dekat outlet,
and then hantar dekat certain point dekat KL lah, dekat area Selangor, Banting, Jenjarum, Teluk Parlimen, lepas tu Kajang kan. Runner Kak Tin ni akan ambil daripada outlet dan hantar ke beberapa pick up point tu free untuk anak Kak Tin. So you all stokis pun wajib, you all pun wajib kena fikir macam mana nak bantu tim korang untuk mudah lah, mudah runner, mudah dapat produk ke apa, fikir. So bila kita buat kerja kita, anak-anak kita kat bawah pun senang nak grow. Diorang pun tak rasa stres, diorang pun tak pening sebab diorang tahu mak dia dekat atas support. Okay, so tak boleh lah kita nak push anak kita, oh sale hari ni berapa. Tak boleh. Kita kena fikir juga apa inisiatif kita untuk bantu anak-anak kita. Kata share apa yang Kak Tin buat tau. Kata share apa yang Kak Tin buat. Kata tak share benda yang Kak Tin tak buat. Alright. So apa yang Kak Tin share ni tak wajib pun untuk korang buat, tapi adalah satu inspirasi untuk korang. Mungkin boleh jadi satu idea untuk korang buat dekat tim pula. Okay, mungkin kalau macam Kak Tin, macam kata-katakan tadi, Kak Tin ada runner Kak Tin, kita orang kumpul order ID, lepas tu runner Kak Tin pergi pick up and then drop hantar, deliver dekat beberapa drop point. Dan Kak Tin tak charge anak-anak Kak Tin, free. So mungkin korang pun boleh fikir benda tu. Boleh set up lah, discuss lah dengan tim korang macam mana nak buat benda tu. Okay, stokis-stokis semua lagi Kak Tin buat apa? Hub contohnya. Tapi hub ni lah, ada orang dia okey buka hub, ada orang dia tak suka buka hub. Depends. Ini orang kata mama dah sediakan kita platform, kita kena kreatif sendiri. Macam mana nak support tim kita, macam mana nak bantu tim kita. Lagi Kak Tin buat apa? Okey, kata ada community runner. Memang kata ada buat satu community runner. Runner ni korang pun boleh guna. Tak ada terhad untuk tim tertentu je, tak ada. Kata ada buat satu group community runner guna web team mamasakkatin.com. Memang kat situ untuk cari. Korang pun boleh cari runner kat situ. Daftar dan cari runner kat situ pun boleh. Okay, so fikirkan, bila kita naik satu level ni, tanggungjawab makin besar. So kita kena sentiasa ada satu pemikiran macam mana aku nak bantu tim aku untuk lebih grow. Bantu ni bukan setakat bantu bebel je. Tak boleh. Dia kena ada bantu dari sudut effort juga. Apa yang kita sediakan, apa lagi yang kita bantu lagi lah. Okay, kata percayalah, korang punya stokis-stokis semua hebat-hebat, luar biasa. Kalau korang duduk bincang-bincang dengan stokis korang, mesti akan ada idea yang keluar. So kata share apa Kak Tin buat. Maybe korang boleh tiru Fasi. Ada apa-apa nak tanya, WhatsApp je Kak Tin, macam mana nak buat-buat. InsyaAllah Kak Tin akan share lah. Kak Tin tak ada nak sorok-soroknya. Kak Tin akan share je. Sesilap Kak Tin bagi nombor ni terus, nombor developer Kak Tin tu. Alright. So, itulah dia. Daripada fikir otak and then tindakan. Bila tindakan ni kata pecahkan tadi, dropship macam mana, agent macam mana, stokis macam mana. So apa yang kata share malam ni, semua benda yang memang Kak Tin lalui sendiri. Apa yang Kak Tin buat, apa yang tim Kak Tin buat. Kak Tin tak share orang lain punya cerita tau. Kak Tin share Kak Tin punya cerita. Okay, and then suka untuk Kak Tin ingatkan. Okay, so, sebelum Kak Tin pergi ke penutup ni, Kak Tin baca dulu ada apa-apa lagi tak. Kan sebut nama kita juga. Mira, yes, Mira Othman, anak Kak Tin dekat Johor, kosmetik. Mira ni dia ni sebenarnya boleh dikatakan jerung satu brand juga kan, Mira Othman ni. Tapi dia join Mak Masak, alhamdulillah. Kak Tin dah basuh dia, kau. Dia dah in love dengan Mak Masak dah sekarang. Okay, alright. Okay, so sebelum Kak Tin tutup sharing Kak Tin malam ni, sukalah untuk Kak Tin ingatkan adik-adik yang baru join, yang mana dalam grup Akademi Mamasak ni, Kak Tin percaya 20,000 orang yang dalam ni, bukan semua berdaftar. Kak Tin tahu bukan semuanya berdaftar. Tapi suka untuk Kak Tin share dengan korang. Kenapa bestnya Mamasak ni? Sebab sayang satu produk kita tak payah fikir. Kita payah fikir satu produk. Kita pilih ada lagi lah. Kita tak payah fikir. Kita pilih je. Pilih produk mana kita nak jual. Okay lah, hari ni nak jual kambing. Promo kambing. Hari ni ada sos perap. Jual sos perap. Sayang fikir logik. Kalau kita buka kedai kita sendiri, kita buka restoran ke, kita buka kedai production ke, kita buka kilang kita sendiri ke kan. Boleh ke suka-suka hati je. Hari ni nak jual kambing. Hari ni kita keluarkan kambing. Lepas tu esok nak jual red velvet. Lusa nak jual DFCC. Lepas tu kau nak tukar kilang kau setiap hari. Setiap hari nak tukar kilang. Macam tu.
Kalau tak tukar pun nak set up banyak-banyak. Banyak masa, banyak modal. Lepas saya kata tak kuasa aku. Sebab tu memang tak kuasa. Buat apa? Penat je. Dalam memasak ni produk dah ada sayang. Pilih je, pilih. Kau nak hari ni nak jual di FCC, nak jual Red Velvet, nak jual Pandai Gula Melaka. Pilih je lah. Kan? Oh nak pening. Tak payah pula. Lepas tu tak payah pening. Siapa nak baking? Staff mana nak baking? Siapa nak melepa-lepa? Siapa nak whipping-whipping, nak krim-krim tu? Tak payah fikir. Semua orang dah buat. Bahan mentah, gula naik harga, tepung naik harga, telur naik harga. Nak fikir? Tak payah fikir. Tak payah fikir sayang. Biar HQ fikir. Biar management fikir. Kita buat apa? Jual je lah buat duit. Apa nak pening? Betul ke betul sangat? Sukalah Kak Tin nak ingatkan untuk adik-adik baru ni Korang nak stres-stres kan? Apa yang nak stres ni sayang? Tak payah stres-stres. Buat produk tu lagi stres tau. Buat produk, buat kek tu lagi pening. Okay? Fokus networking. Fokus banner team. Jadi manusia yang bermanfaat. Jadi manusia yang sentiasa memberi. Jadi manusia yang sentiasa menyampaikan. Jadi manusia yang sentiasa berkongsi-kongsi. Share apa lagi? Share apa lagi? Sampaikan lagi. Apa lagi? Lagi satu, bila you menyampaikan sesuatu, bila you berkongsi dengan sesuatu, jangan ada dalam hati you, Allah tak respon, stres aku, krik-krik CCTV. Jangan ada rasa macam tu. Kena sentiasa ingat, bila kita pilih untuk berkongsi, bila kita pilih untuk memberi, bila kita pilih untuk menyampaikan, kita adalah orang yang di atas. Faham tak? Bila kita memberi kan? Kita memberi. Tangan memberi ni dekat atas kan? Betul tak? Kalau kita nak bagi, takkan kau bagi daripada bawah. Sakit kan? Kita akan memberi mesti daripada atas. Orang yang memberi ni, dia ni level dia atas tau. Level dia tinggi. So kalau ada orang kat bawah tu tak nak terima, orang kat bawah tak sambut, orang kat bawah tak pegang, tak menyambut tangan korang, tak apa, abaikan. Faham? Gitu lah kata korang. Live malam ni dramatik lah. Kalau kau mengulur, tak ada orang sambut, tak apa. Angkat tangan belah. Apa nak pening? Okay? Sampaikan kau ke orang lain lagi. Ramai lagi orang. Malaysia ni berjuta. Ni penganggur sangat ramai. Tadi adik ipar katanya baru cakap. Kawan dia steward satu airlines ni. Suami isteri, pramugari, anak baru seorang baru lahir, dah kena buang kerja. Sedih tak terdengar? Sedih tau. Tanggungjawab kita besar, amanah kita besar. Ramai lagi orang dekat luar sana yang nakkan bantuan kita. Ramai lagi orang kat luar sana nakkan kita punya bimbingan, yang sanggup menyambut tangan kita. Gitu. Kalau dilepaskan, biarkanlah, cari orang lain, ulur kat orang lain. Ramai lagi, okay? Fokus banner team, okay? And then, mahirkan skill komunikasi. Okay, hari tu Kak Tin membebel dengan anak Kak Tin kan. Dia ni pandai typing. Yelah, Kak Tin faham. Kita ni semua manusia ada kelebihan masing-masing, ada kemahiran masing-masing. Tapi setiap kelebihan kita, setiap kemahiran kita dan setiap kekurangan kita, kita boleh perbaiki. Kita boleh baiki lagi. Kan? Kita boleh perbaiki. Benda bukan boleh tak boleh perbaiki kan, kecuali kalau kau orang punya defect tu defect yang memang kekal lama. Kan? Benda boleh praktis, benda boleh ubah. So, perbaiki skill komunikasi. Kenapa komunikasi penting? Dalam business networking ni, kau tak boleh senyap. Kau tak boleh menggunakan memek muka je. Tak boleh. Korang kena belajar bercakap. Kena belajar berkomunikasi. So, nak belajar ni, kena praktis sayang. Kena praktis. Kak Tin share je lah hari tu, Kak Tin ajar anak Kak Tin. Dia ni ada masalah kurang keyakinan diri untuk voice note. Dia kurang confident untuk voice note tau. So Kak cakap dengan dia, tak apa, buat satu grup WhatsApp. Dalam grup tu hanya ada dia je. Lepas tu Kak cakap dengan dia, try voice note sendiri. Lepas tu sendiri dengar. Voice note suara sendiri, send dalam grup tu, and then dengar sendiri. Kalau kita sendiri dengar, kita rasa macam happy, kita rasa okay lah, boleh ni, confident, kita sendiri rasa yakin. Then forward apa yang kita cakap tu dekat grup yang kita nak sampaikan tu. Buat benda tu. Buat praktis. Selagi boleh praktis. Cakap, and then dengar, kita sendiri okay, kita sendiri confident, baru forward dekat grup yang kita nak sampaikan. Bila kita praktis, lama-lama akan mahir. Kita akan mahir. Okay? Alah, kita lahir-lahir pun bukannya pandai pegang phone, bukannya pandai typing, bukannya pandai main Facebook, kan?
Bukannya hebat pun, tapi sebab hari-hari kita pegang, hari-hari kita godek-godek, lama-lama kita pandai lah. Macam tu juga dengan bercakap ni. Bercakap ni, suara, intonasi, pitching turun naik kan, melody gitu. Kena practice, okay? Practice make perfect, okay? Alright. Alright. Satu lagi Kak Tin nak suka ingatkan niat. Patutnya niat ni nombor satu lah kan. Dah hujung-hujung ni baru share pasal niat kan. Niat pun penting sayang. The moment you sign up je Mamasab ni, the moment you dapat login je sistem Mamasab ni, you kena ada niat dalam hati you. Dan you kena pastikan niat you dalam hati tu niat yang baik, niat yang bersih, niat yang betul-betul suci. Bukan niat sebab aku jual Mamasab ni sebab aku nak skodeng je. Memang meninggal lah korang. Meninggal. Kau jangan main-main tau. Mamasab ni yang berteduh di bawah Mamasab ni sangat ramai. Kalau korang ada niat yang tak baik, kau ingat kau boleh dapat. Doa-doa orang yang dekat dalam, doa-doa orang yang dalam Mamasab ni sangat ramai ya. Kau ada niat tak baik, saya korang kena balik tau. Korang yang kena balik. So niat kena jaga. Ya, kalau kita niat, ya Allah, aku join ni sebab aku nak bantu suami aku nak upgrade diri aku sendiri, aku nak belajar ilmu baru, bantu aku. Niat kena sentiasa jaga. Jangan ubah niat you. Setiap kali macam kena uji kan, customer complain, dropship left, join group orang lain, ejen lari bawa seluruh keturunan dia lari pergi join team lain. Jangan sedih. Belajar melepaskan. Sebab niat kita apa sayang? Niat kita nak bantu team kita untuk dia lebih grow. Kalau dia rasa duduk dengan kita dia tak grow, biarlah. Lantakkan je. Kak Tin dulu rasa perkara tu. Kak Tin dulu mengamuk juga mula-mulanya. Tapi lama-lama let it go. Biar je. Sebab kita tahu niat kita. Kita tahu apa dalam hati kita. Hanya Allah dan kita je tahu apa yang dalam hati kita. So jaga apa yang dalam hati kita ni. Jaga betul-betul. Jangan sampai ternoda. Jangan sampai niat kita tu ternoda. Faham? Biar imah apa sekalipun ujian, cabaran yang datang dekat kita, bila kita jaga niat kita dan kita tukar cara kita pandang, kita tukar cara kita fikir, kita tukar cara kita menilai benda tu, insya-Allah hati kita akan tenang dan kita akan rasa macam dah benda simple je, lantak kau lah. Kita akan rasa macam tu. Faham Benda ni ambil masa untuk you belajar. So Kak Tin just share apa yang Kak Tin buat. Kak Tin share apa yang Kak Tin sendiri lalui tau. So untuk korang punya panduan juga. So bila korang melalui benda tu, bila korang berhadapan dengan benda tu, yelah Kak Tin pun kena. Kak Tin buat macam ni. Kalau Kak Tin buat macam tu, aku pun kena lah buat macam tu. Faham tak maksud Kak Tin? That's why Kak Tin share malam ni. Okay. So and then kena sentiasa ingat, Kak Tin pun sentiasa ingat apa saja Kak Tin cakap malam ni, ilmu yang Kak Tin sampaikan ni, kefahaman semua orang tak sama. Mungkin Fiza you faham lain, mungkin Diana you faham lain kan. Tapi kita sentiasa doa, ya Allah ya Allah berikan aku kefahaman. Kena ingat, ilmu, kefahaman, rezeki Allah yang punya. Kita nak pandai, kita nak faham, saya pun nak jadi macam dia ni ya Allah cakap macam bertih jagung, popek, nak juga. Doa sayang, doa. Semua tu Allah yang punya. Hanya Allah saja yang berkuasa, hanya Allah saja yang boleh ubah nasib, hanya Allah saja yang boleh ubah nasib kita. So doa dan buat tindakan. Okay? So and then kena ingat tau. Kena ingat satu lagi. Allah kalau dia nak kasih, dia kasih. Kalau dia nak ambil, dia ambil. So jangan takut untuk lepaskan. Jangan takut. Jangan ada rasa mana boleh, ni aku punya. Ni semua aku punya, mana boleh ambil. Tak mau. Jangan macam tu. Jangan rasa macam tu. Semua benda Allah punya. Allah nak bagi, dia bagi. Allah nak ambil, dia ambil. Belajar melepaskan, belajar redha. Okay? Belajar untuk berserah. Faham ke faham? Okay? And then last but not least, doa. Itu saja. Nak Kak Tin mami kat luar, nak mami dia dah. So Kak Tin tengok lagi ada apa-apa tak.
Okay, Muaz, macam mana nak dapat customer selain dari orang terdekat di FB Power Group? Muaz, you mungkin nak lambat join group kat Tin. Muaz mungkin lambat join live kat Tin. Nanti repeat balik, kata ada share pasal rule 200 dengan referral. Rule 200 dengan referral. Muaz kena dengar yang tu. Okay, jaga Nawati, bantu yang pada suji. Okay, Alhamdulillah. Alright, betul. Kita kerja jual je, tak payah stress. Pilih je. Lama tak dengar suara Kak Tin, tapi dulu suara macho je. Aduh, Kak Farahi ni sini. Senior zaman study. Okay, so itu sahaja sharing kita malam ni. Berapa jam Kak Tin bebel ni? Lama Kak Tin bebel. Kak Tin bebel 9.30. Kak Tin bebel 9.45. 2 jam Kak Tin bebel. Korang Kak Tin nak tanya, korang pergi training, korang pergi kelas-kelas bisnes 2 jam, berapa diorang charge? Ingat senang nak dapat coaching macam ni kan? 2 jam bebel, bayar. Tak lah, gurau je. Okay, so tu je. So insyaAllah nanti Kak Tin share lagi akan datang. Doakan tim Kak Tin. Kita orang target bulan ni 1.2 juta untuk tim Mamasak Kak Tin. Doakan kita orang berjaya dapatkan 1.2 juta tim Mamasak Kak Tin seluruhnya. Kak Tin doa, Kak Tin harap apa yang Kak Tin sampaikan dengan korang malam ni, tak kisahlah korang ni anak siapa-siapa sekalipun, korang amalkan, praktiskan. Dah praktis, dah buat, jangan lupa share result. Share result, okay? Share win korang, okay? Share lah dekat Kak Tin sekali. Nanti Kak Tin happy lah, macam wah bestnya, ada juga orang berjaya buat apa yang aku bebelkan. Nanti Kak Tin share lagi. Okay, so tu je. Right, by the way, jangan lupa Mak Masab insyaAllah produk terkini dengan Nilofa adalah lens. Contact lens mata. Mungkin next live Kak Tin cabut spek ni, Kak Tin pakai contact lens pula. Ya Allah, Kak Tin paling ngeri contact lens. So jangan lupa fokus, okay, fokus baik-baik. Ni masih lagi awal bulan. Make sure awal bulan ni kejar still gila-gila, kejar target awal-awal siap-siap supaya nanti hujung bulan kita boleh celebrate awal. Okay, so that's it. Ada apa-apa lagi tak? Alhamdulillah. Thank you. Okay, thank you semua. Alright, okay, jumpa lagi till the next live. Bye, Assalamualaikum. Jangan ambil gambar boleh tak? Ambil gambar. Bye. Tak boleh screenshot pula. Mana dia bagi volume pula? 1, 2, 3. Boleh. Okay, bye semua. Assalamualaikum.